Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang dapat hadir pada hari ini. InsyaAllah dalam masa ke semasa akan ada lagi lah kawan yang akan masuk. Untuk hari ini, apa yang cikgu akan fokus seperti yang cikgu beritahu tadi, iaitu kita akan fokus mengenai pengukuhan fakta. Iaitu pengukuhan fakta ni kita akan ambil daripada bab 2. Kenapa cikgu cikgu buat kelas ni, cikgu kukuhkan dulu dengan penguasaan fakta berdasarkan kepada keyword. Seperti kelas yang sebelum ni cikgu fokuskan kepada keyword supaya paling-paling tak bila kamu masuk dalam sesuatu topik tu, kamu dah tahu kamu belajar tentang apa. Ini yang penting. Kan? So at least kalau katalah kita belajar nanti, kejap lagi kita akan masuk tentang nasionalisme. Paling-paling tak kamu faham apa maksud nasionalisme. Apa faktor nasionalisme, terutamanya nasionalisme di negara kita. Sebab kalau kita lihat kepada soalan trial baru ni, banyak fokus kepada nasionalisme di negara kita. Jadi itulah yang kita kena fokus untuk kali ni. Untuk tajuk nasionalisme, dia terlampau banyak daripada nasionalisme, maksud nasionalisme. Kemudian kita akan tengok kepada tentang revolusi, ketiga-tiga revolusi, revolusi keagungan, revolusi Perancis dengan revolusi Amerika. Kemudian kita akan lihat pula kepada nasionalisme di Asia yang melibatkan negara seperti China, India, kayaknya negara-negara di Asia lah. Kemudian pula kamu belajar pula mengenai nasionalisme di Asia Tenggara yang melibatkan negara-negara jiran kita seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Burma sebagainya. Dan akhir sekali barulah kita belajar mengenai nasionalisme di negara kita. So perkembangan nasionalisme, faktor nasionalisme, apa yang berlaku dekat negara kita. Jadi ini antara tak langsung untuk tajuk 2 ni sebenarnya bab 2 ni terlalu besar. Sama juga dengan bab 3 terlalu besar. Jadi untuk bab 2 ni sebenarnya cikgu akan cerita mengenai nasionalisme. Tapi dalam masa yang sama nanti cikgu akan ambil beberapa part tertentu sahaja dalam nasionalisme di Asia Tenggara dan fokus kita sebenarnya lebih kepada nasionalisme di negara kita. Dan cikgu akan tunjukkanlah keyword-keyword yang perlu kamu ingat untuk kamu nak kuasai tajuk ni. Okey. Cikgu memang sangat menggalakkan kepada kamu kalau kamu ada modul koleksi ni, koleksi soalan dan panduan jawapan soalan trial yang dikongsikan pada kamu, seeloknya kamu photostate lah dia. Kamu print out ke, kalau ada printer kat rumah kamu print out. Tak perlu nak print out semua, kamu start dengan print out dengan daripada yang part bahagian ada skema tu. So maksudnya yang ada muka surat tu, daripada muka surat 1 sampai muka surat 97 selepas analisis. So analisis tu tak perlulah kamu nak print out, itu hanyalah untuk rujukan para guru. Tapi kamu boleh print out start dengan bab 1 sampailah habis semua bab 5 tu. Jadi sebab dekat sini yang penting yang kamu kena rujuk adalah kita kata kepada set jawapan dia. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kepada bab 2. Dia masih lagi tajuk 9. Seperti kelas sebelum ni, cikgu ada maklumkan di mana untuk tajuk 9, insyaAllah akan naik satu soalan daripada tajuk 9 ni. Sama ada bab 1 ataupun bab 2. Kita tak tahu. Mungkin 2 soalan, mungkin 1 soalan. Tapi 1 soalan insyaAllah akan muncul daripada sini. Kan? Jadi cikgu tak tahu sama ada dia akan daripada yang tajuk kita belajar sebelum ni bab 1 ataupun daripada bab 2. Bab 2 ni sebenarnya dia pecah kepada 2. Satu, dia akan tanya mengenai nasionalisme. Di mana nasionalisme ni dia melibatkan nasionalisme di Asia Tenggara apa benda semualah. Kan yang sebelum tu dekat Asia Tenggara ke, mungkin dia tanya tentang India ke, mungkin dia tanya tentang Thailand ke, tentang Filipina ke, tentang Indonesia ke apa sebagainya. Dan satu lagi adalah nasionalisme dekat negara kita. Ini tajuk khas, nasionalisme di negara kita. Maksudnya untuk tajuk nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua ni dia ada 2 part.
Kan? So tapi untuk kali ni cikgu akan fokus nasionalisme dekat negara kita. Tapi cikgu sentuh jugalah sebelum ni nasionalisme dekat negara lain pun cikgu akan sentuhkan juga. Okey. Apa maksud nasionalisme? Kan ini kalau kita dengar cikgu berdasarkan kepada soalan yang ada dalam soalan terakhir kita tengok Melaka dengan Johor, ada bertanya mengenai maksud nasionalisme. Jadi, apa yang kita nak tahu? Apa keyword yang kita kena pegang? Kalau kita nak jawab soalan tentang nasionalisme. Kan, okey. Yang pertama, kalau kita nak nak jawab tentang maksud nasionalisme, apa yang perlu kita beri, yang kita kena ingat ialah dia adalah perasaan cinta akan negara. Maksudnya kalau kita kena cinta akan negara, cinta pada bangsa dan negara kan, perasaan cinta kepada negara ke apa, betul. Asalnya ada je perkataan cinta akan negara. Ingat kalau yang ni dalam kata yang lainnya adalah cinta akan negara. Cinta pada negara lah, cinta kepada negara sebagainya. So itu satu, baru dapat satu. Jadi kalau kita tahu nasionalisme ni perasaan cinta akan negara, baru satu. Tapi belum cukup lagi kalau dia nak 2 ataupun 3 markah, mana lagi kita nak dapat. So nasionalisme juga merujuk kepada semangat kebangsaan. So yang kedua kita kena ingat, keyword kedua kita kena ingat adalah semangat kebangsaan. Tu yang kedua. Kan? Selain tu apa lagi kita nak ingat? Baru dapat 2 markah. Kita akan ingat di mana nasionalisme ini dia berkaitan mengenai, ambil keyword ni, perjuangan untuk menentang penjajah. Maksudnya dia berjuang untuk menentang penjajah kan. Okey, keyword yang berikutnya cikgu biasanya kalau soalan untuk nasionalisme, kalau untuk esei pun biasanya kalau untuk esei pun dia hanya nak dalam 4 markah saja. Maksimum biasanya kalau ditanya mengenai maksud nasionalisme, biasanya maksimum dia akan tanya untuk 4 markah. Apa lagi stok untuk kita ingat untuk 4 markah ni? Katalah kalau soalan ni naik dalam soalan esei. Sekarang ni kita buat soalan ni adalah dalam soalan struktur. Katalah soalan ni naik dalam soalan esei. So apa yang akan kita beri kat sini? Jadi kat sini apa lagi yang perlu kita ingat, cikgu bagilah pilihan kepada kamu ialah kamu ambillah mencapai kebebasan dalam politik, ekonomi dan juga sosial. Kan? Tu. Dan satu lagi, kamu boleh juga ambil yang F4 tu, itu pembelaan terhadap bangsa dan negara, ataupun kamu boleh ambil kesetiaan kepada negara. Kan? Sama ada cikgu ambil 6 lah kat sini pembelaan kepada bangsa dan negara. So kalau kita nak fokus sekarang, apa dia nasionalisme? Kalau keyword kita, satu adalah semangat cinta akan negara. Ini adalah satu, semangat cinta akan negara. Kalau kamu ada buku nota, kamu just tulis kat buku nota kamu keyword dia. Supaya bila kita buat ayat ni, kita buat ayat yang lengkap je. Sekarang ni kita ambil keyword dahulu. Kalau soalan tanya tentang nasionalisme, cinta akan negara tu satu. Yang kedua, dia ada semangat kebangsaan. Kan? Yang ketiga ialah dia adalah perjuangan untuk menentang penjajah. Ini yang ketiga, perjuangan untuk menentang penjajah. Kemudian pembelaan terhadap bangsa dan negara, pembelaan yang keempat. Dan yang kelima ialah kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial. Ini adalah yang kelima. Dan yang keenam adalah kesetiaan kepada negara. Kesetiaan, ambil kesetiaan. Kesetiaan mestilah kepada apa? Kepada negara. Jadi kalau cikgu keluarkan lagi keywordnya yang lebih ringkas, cikgu akan sebut satu adalah cinta. Maksudnya cinta kepada negara. Itu satu. Yang kedua, dia ada semangat kebangsaan. Ingat, dia ada semangat kebangsaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah dia apa? Perjuangan menentang penjajah. Maksudnya dia adalah untuk menentang penjajah. Dan yang keempat adalah pembelaan terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima ialah apa? Kebebasan
Kebebasan ni dalam politik, ekonomi dan juga sosial. PES, PES ni maksudnya politik, ekonomi dan juga sosial. Dan yang keenam ialah, apa yang keenam? Kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Mestilah kepada negara. Ini untuk kita nak dapatkan untuk katalah untuk 4 markah. Ini adalah stok jawapan kita. Maksudnya untuk tajuk nasionalisme wajib kamu tahu apa maksud nasionalisme. Kan? Jadi maksud nasionalisme, satu, ingat cinta pada negara. Dua, ia merupakan semangat kebangsaan kita, negara kita. Yang ketiga, kita perjuangan untuk menentang penjajah. Yang keempat ialah kebebasan politik, ekonomi, sosial. Katalah kamu boleh dapat yang tu kan. Maksudnya kamu dah dapat full mark untuk 4 markah dah. Cikgu kalau 4 perkara utama yang cikgu akan ingat itu yang cikgu sebut tadi. Cinta pada negara. Lepas tu cikgu akan ingat semangat kebangsaan. Lepas tu cikgu akan ingat perjuangan menentang penjajah dan juga untuk dapatkan kebebasan dalam politik, ekonomi, sosial. This is simple, yang senang kita nak ingat. Ambil dulu yang senang kita nak ingat. Baru cikgu akan pergi kepada F4 tu, okey, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Ini terpulang kepada kamu. Cikgu bagi pilihan kepada kamu, yang mana yang kamu mudah nak ingat. Kan antara 6 ni kan, yang mana yang kamu mudah nak ingat. Kalau kita lihat di bawah ni, di mana yang ada di bawah ni, kalau kita lihat ini adalah termasuklah kesetiaan tu juga. Ini adalah apa maksud nasionalisme yang dibentangkan ataupun yang diberi, yang ditafsirkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Kan kalau ikut dia sampai ke F5 je. Kan F6 sampai F12 tu itu adalah kita kata pengertian nasionalisme yang diberi oleh tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh sejarah negara kita lah dan juga sejarah daripada luar. Jadi itu yang perlu kamu ingat. Biasanya nasionalisme ni macam cikgu cakap, markah dia biasanya paling maksimum pun kalau dia minta maksud nasionalisme adalah 4. So kamu pilihlah daripada sini yang senang kamu nak ingat. Yang penting kalau untuk soalan struktur biasanya dia memang akan muncul 2 markah ataupun 1 markah. Tapi kalau soalan objektif, soalan esei biasanya adalah 4. Standard lah ada 4. Kadang-kadang ada juga 2 kan terpulang. Jadi ini cikgu bagi pilihan. Kalau kata 4 markah, inilah pilihan yang ada untuk kamu. Kan cinta, ingat kamu berulang bersama dengan cikgu sekarang. Yang pertama ialah cinta kepada negara. Kita recall terus sekarang. Cinta kepada negara. Yang kedua, ingat dia melibatkan semangat semangat kebangsaan. Dan yang ketiga ialah perjuangan menentang penjajah. Yang keempat ialah kebebasan dalam politik, ekonomi, sosial. Itu yang utama 4 yang kamu kena ingat dulu. Lepas tu barulah kamu pergi kepada pembelaan dan juga kesetiaan seseorang kepada negara. Okey, itu tentang maksud nasionalisme. Cikgu harap kamu dapat kuasai apa maksud nasionalisme. Jadi paling-paling tak pun kalau cikgu tanya apa maksud nasionalisme, kamu dah kata dah cinta akan negara cikgu. Dah betul lah tu. Kan? Tapi dengan syarat lah bila kita ni adalah soalan struktur, ini adalah untuk kertas 2 struktur, jadi dan juga esei wajib kamu buat dalam ayat yang lengkap. Jangan kamu buat cinta akan negara je. Sebutlah maksud nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara. Kan, ataupun kita mesti cinta akan negara, tak kisah macam mana ayat kamu sekalipun, tapi ayat kamu mesti membawa maksud cinta akan negara, maksudnya kamu akan dapat markah kat situ. Kan? Okey, yang kedua, selain itu ia juga membawa kepada semangat kebangsaan. Contohnya macam tu. Kan? So kita tambah dengan ayat, kita tambah dengan buat ayat dan dengan menggunakan penanda wacana. Malah ia juga menunjukkan ke, kamu kata berkaitan ke ataupun menunjukkan perjuangan rakyat dalam menentang penjajah. Contohnya kamu guna. Tetap juga betul. Sebab perjuangan menentang penjajah, walaupun kita kata perjuangan penduduk menentang penjajah, betul lah dia membawa maksud yang sama. Jadi dia akan jadi betul juga jawapan kamu.
Dan selain daripada itu, ia juga adalah untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial. So itu kamu sebut je, hit je benda ni, point keyword ni kan di dalam ayat lengkap kamu. Bermaksud kamu dah peroleh pun 4 markah kat situ. Ingat ini tentang maksud nasionalisme. So cikgu harap kamu, sebab cikgu tak nampak kamu kat luar sana bersama bila cikgu buat recall balik keyword ni, kamu boleh recall bersama dengan cikgu. Kita kadang-kadang kalau kita bercakap kan, kita baca satu perkara. Kalau dalam siaran secara teknik kita nak mengingat. Lepas tu kita menulis, kita akan tambah lagi ingatan kita lagi masa kita menulis. Dan satu lagi adalah kita recall, maksudnya kita cakap balik. Kan, kita ulang balik apa keyword yang kita tulis tadi. So itu akan menambahkan lagi daya ingatan kita, kita akan lebih lagi ingat tentang benda ni. So cikgu harap nanti bila habis kelas kita ni, at least paling tak pun tentang nasionalisme ni kamu dah tahu dah. Asas nasionalisme ni kamu dah tahu dah. Jadi tak adalah bila soalan tanya nasionalisme, tiba-tiba ada yang pergi jawab tentang imperialisme. Dah berbeza pula kan. Imperialisme dasar penjajahan di mana menjajah negara lain. Tapi kita dah tersalah faham, kita bagi pula menjajah negara yang lain pula. Dah jadi salah. Kan? Jadi ingat, nasionalisme cinta, perasaan kita, dalaman kita ni. Kita cinta kepada negara. Okey, dapat dah semua. Cikgu harap kamu dapat daripada situ. Okey, kita pergi pula untuk soalan yang berikutnya. Kita akan tengok kepada sekejap cikgu nak ini sekejap. Okey. Kita tengok kepada soalan, kalau kita lihat dalam soalan trial baru ni, antara yang sangat popular ialah dia tanya mengenai faktor kemunculan nasionalisme di negara kita. Bukannya faktor nasionalisme dekat Asia Tenggara ke apa, tak. Ini dia tanya mengenai dekat negara kita. Cuba tengok. Untuk soalan Johor, 2 markah, maksudnya soalan serutut, nyatakan faktor kemunculan nasionalisme. Dia suruh nyatakan je. So kalau untuk faktor nasionalisme, kita ada 6. Kita ada 6 faktor nasionalisme. Jadi kat sini apa 6 tu? So kita ni lah, kejap lagi cikgu akan terangkan 6 tu. Okey, yang kedua, bagaimana peranan agama menyumbang kepada nasionalisme? So kalau kita lihat dekat sini kan, satu dia tanya mengenai nyatakan faktor nasionalisme je. Kan, faktor kemunculan nasionalisme. Yang kedua, dia hanya tanya faktor tentang agama sahaja. 3 markah dia nak agama, tentang peranan agama, 3 markah. Dan yang ketiga, dia minta mengenai faktor penulisan kreatif dan juga pendidikan. Ini daripada SBP. Kan, dia minta tentang faktor penulisan kreatif dengan pendidikan sahaja, 4 markah. Maksudnya kita ambil lah 2 untuk kreatif, 2 untuk pendidikan. Kemudian yang keempat, dia kata kemunculan nasionalisme abad ke-20 negara kita didorong oleh pengaruh luar dan serantau. Jelaskan. Yang ni dia minta pengaruh luar dan serantau saja. Dan yang kelima, tengok soalan yang kelima, melalui penulisan dan tokoh nasional melalui kegiatan penulisan kreatif. Maksudnya dalam penulisan kreatif, bagaimana karya kreatif dimanfaatkan sebagai medium perkembangan nasionalisme. Okey, ini yang ni sikit lah, ini jauh sikit. Ini sebenarnya ni adalah tentang perkembangan. So bila kita belajar mengenai nasionalisme, satu kita akan ada faktor nasionalisme. Yang kedua adalah perkembangan nasionalisme. Dalam perkembangan nasionalisme dekat negara kita, kita ada 3. Kita ada 3, iaitu satu adalah intelektual, yang kedua ni adalah penulisan, dan yang ketiga ni adalah persatuan. Okey. Ini kita kata perkembangan lah bila kita cerita tentang perkembangan. So untuk nombor 5 ni sebenarnya dia fokus dia adalah perkembangan nasionalisme. So ini adalah tentang perkembangan nasionalisme dalam penulisan di mana adalah akhbar, ada penulisan kreatif. So fokus dia adalah tentang penulisan kreatif. Tapi di punya jalan cerita dia lebih kurang sama je dengan faktor nasionalisme dalam faktor penulisan kreatif ni. Poin dia lebih kurang sama.
Kan, okey. Dan kemudian yang keenam, dia minta nasionalisme dekat negara kita yang melibatkan dua faktor ni, iaitu faktor media cetak dan juga sistem pendidikan. Maksudnya kat sini, secara overall keseluruhan, apa yang cikgu nampak, cikgu analisis dekat sini, soalan tentang faktor, tak ada satu pun soalan yang berkaitan mengenai kebetulan markah dekat sini pun semuanya markah 4-4. Sebab apa 4-4? Dia soalan esei tapi dia pecah kepada 2. Daripada 6 faktor dia minta, kadang-kadang dia minta hanya 4, dia minta hanya 2 faktor saja. Dia tak minta, dan kemungkinan pun sebenarnya mungkin akan ada soalan daripada kamu, dia akan sebut tentang huraikan. Yang ni cikgu tambah uraikan faktor kemunculan nasionalisme di negara kita. Maksud macam tu. Maksudnya dia nak semua yang ni. Yang ni dia nak semua. Kononnya, contohnya ni mungkin dia bagi untuk 8 markah. Kan? Maksudnya dia nak semua. Cikgu lebih suka kalau soalan yang cikgu tulis ni, uraikan faktor kemunculan nasionalisme di negara kita. Mungkin dia kata nasionalisme menjadi pemangkin, kemunculan nasionalisme menjadi pemangkin di negara kita. Huraikan, maksudnya membawa maksud yang sama, iaitu faktor nasionalisme. Okey. Sebelum tu kita ingat dulu 6 faktor. Cikgu dah kata dah. Perkara pertama, untuk kelas kita yang sebelum ni pun, kita mesti hafal yang pertama, poin utama dia adalah di sini adalah faktor. Untuk nasionalisme adalah faktor. Bermaksud kita ingat dulu keenam faktor nasionalisme. So apa faktor nasionalisme? Kan faktor, apa faktor nasionalisme? Okey, nasionalisme ni dia ada 6 faktor. Macam mana kita nak ingat 6 faktor ni? Dalam buku dia start dengan peranan agama, mungkin penulisan kreatif pun dia. Cikgu pairingkan dia supaya kita senang nak ingat. Contoh cikgu akan ambil yang pertama, katalah cikgu ambil peranan agama dulu. Peranan agama adalah faktor yang pertama. Selepas peranan agama, cikgu akan ambil kepada pengaruh luar dan serantau. Ini faktor juga, faktor kita yang kedua. Faktor kita yang ketiga, cikgu ambil sistem pendidikan. Cikgu ambil sistem pendidikan. Perkembangan dalam sistem pendidikan. Okey, yang keempat, bila sistem pendidikan cikgu akan ingat adalah kemunculan golongan intelektual. Kemunculan golongan intelektual. Kemunculan intelektual lah. Nak bagi ringkas sikit. Kita bagi ringkas sikit, sorry. Alah, terpadam pula. Okey, kemunculan intelektual. Okey, yang kelima ialah cikgu akan ambil media cetak. Dan yang keenam, cikgu akan ambil penulisan kreatif. Okey. Ada sebab kenapa cikgu susun macam ni. Contoh, kita nak ingat 6. Kadang-kadang kita susah nak ingat sebab dalam buku kita, dia tak ikut turutan, dia ikut apa yang nak tulis dululah. Contoh, peranan agama, penulisan kreatif, lepas tu dia diikuti yang berikutnya. Kan? Okey. Untuk kita nak ingat, bagaimana untuk mudah kita nak ingat? Kan? Cikgu akan ambil dulu adalah pengaruh peranan agama, cikgu gunakan dia ataupun cikgu kaitkan dia dengan pengaruh luar dan serantau. Kenapa cikgu kaitkan dia dengan pengaruh luar dan serantau? Contoh macam ni, pengaruh luar dan serantau, so kita akan tahu okey, peranan agama ni sebenarnya ada kaitan dengan pengaruh luar dengan serantau. Contoh, gerakan Islah yang datang dekat negara kita ni kan, yang muncul kat negara kita ni hasil daripada pengaruh luar dan serantau. Nampak tak ada kaitan antara dua tu, satu dengan dua.
Okey, dalam sistem pendidikan dengan kemunculan golongan intelektual ni pun ada perkaitan dia, di mana dengan adanya perkembangan sistem pendidikan nanti maka muncullah golongan intelektual, golongan bijak pandai ni, golongan intelektual ni. Dan yang 5 dengan 6 juga ada dia punya kaitan dia apabila kita kata adanya media cetak. Daripada media cetak tu nanti akan membawa kepada penulisan kreatif. Itu cara kita nak ingat. Jadi bila kita gunakan ataupun kita padankan ke 6 fakta ni, kita padankan ni dia menjadi dia menjadi 3 pasangan. Contoh bila cikgu dalam kepala cikgu sekarang, kalau katalah cikgu ingat peranan agama, automatik cikgu akan ingat pengaruh luar. Itu satu dah, cara tak langsung dia membantu kita. Peranan agama dia ada kaitan dengan pengaruh luar. So kita cara tak langsung kita akan dapat tangkap apa fakta kita yang berikutnya, faktor kita yang berikutnya. Kemudian kita ingat sistem pendidikan. Kalau kita ingat sistem pendidikan, golongan intelektual. So kita akan dapat dia punya kombinasi dia tu secara tak langsung membantu kita untuk menguasai tajuk ataupun poin mengenai faktor nasionalisme. Sama juga kalau media cetak kita akan ingat penulisan kreatif. Samalah kadang-kadang cikgu akan teringat tiba penulisan kreatif. Apa padanan dengan penulisan kreatif? Media cetak. Dan contohnya golongan intelektual, sistem pendidikan. Contohnya pengaruh luar, golongan agama ataupun peranan agama tadi. Jadi itu cara bagaimana bila kita nak ingat tu. Jadi kita boleh nampak kat sini kan, dia akan ada pairing dia kat sini. Ini pairing dia kat sini, ini pairing dia, ini pairing dia macam tu. So kalau kita ingat salah satu daripada ni kan, automatik kita akan ingat poin kita yang kedua. Itu untuk memudahkan kita nak ingat. Jadi cikgu cikgu sarankanlah kepada kamu supaya untuk soalan mengenai faktor nasionalisme ni, satu kita tengok pada peranan agama kan. Kalau peranan agama apa? Melibatkan pengaruh luar. Kalau sistem pendidikan, daripada sistem pendidikan bawa pada golongan intelektual. Kalau kata peranan media cetak ni, media cetak ni nanti membawa kepada penulisan kreatif. Itu cara kita nak ingat. Kita ingat satu poin je tapi sebenarnya kita hit 2 poin dah secara tak langsung kan. So secara tak langsung sekarang kita ada 6 poin di tangan kita yang kita wajib ingat untuk tajuk ni kan. So saya harap kamu boleh ingat 6 faktor ni. Cikgu recall balik golongan agama. Kalau golongan agama ni dia adalah pengaruh luar. Lepas tu sistem pendidikan ialah dia punya golongan intelektual. Dan juga kalau untuk media cetak adalah penulisan kreatif kat situ. Tu untuk kita nak ingat. Tolong ingat dulu faktor nasionalisme di negara kita, tolong ingat dengan sini dulu. Kan, sebab banyak soalan kalau kita lihat dekat sini daripada soalan terakhir negeri-negeri ni, ada 6 soalan yang dikeluarkan kat sini yang melibatkan tu. Itu yang pertama mengenai faktor nasionalisme. So kamu boleh recall sekarang sementara tu kan, apa faktor nasionalisme yang kita perlu tahu atau kita perlu ingat. Kalau kita lihat kepada soalan ni juga sebenarnya, soalan ni kalau perasan tadi kan dia tak tanya ini kalau katalah sebelum tu kalau ditanya soalan ni dia merangkumi katalah soalan ni yang ditanya kepada kita uraikan faktor kemunculan nasionalisme di negara kita, kamu bagi je setiap satu ni, maksudnya ini adalah 1, 2 markah, markah yang ketiga, markah yang keempat, markah yang kelima dan markah yang keenam. Bermaksud dah dapat 6 markah dah. Walaupun kita huraikan faktor nasionalisme secara umum macam tu, sebenarnya kita dapat 6 markah. Dia nak 8, mana lagi kita nak cari 8? So huraian di mana-mana yang ada ke-6 faktor ni sebenarnya. So simple, sebab tu cikgu suruh kamu hafal dahulu, yang pertama hafal dahulu faktor nasionalisme. Kan? So kalau dia nak tentang huraikan, paling-paling tak 6 markah dah ada dalam jawapan kamu. Tapi dengan syarat mestilah buat dia guna ayat yang lengkap. Janganlah buat macam cikgu tulis ni, sebab ini cikgu bagi keyword kan. So kamu kena buat dalam ayat yang lengkap. Katalah kamu dah faham, kamu dah tahu mengenai faktor nasionalisme ni.
So sekarang kalau kamu tengok kepada bentuk soalan, soalan dia tanya faktor-faktor yang ada di dalam tu. Dia tak tanya semua pun. Dia tanya beberapa faktor. Ada dia tanya satu faktor je, ada dia tanya untuk 2 faktor. Jadi paling-paling tak di dalam setiap faktor ni tolonglah ingat, cikgu bagi kamu ingat lebih kurang dalam 4 poin yang boleh berada di bawah setiap faktor ni. Kenapa 4? Sebab kalau dalam soalan esei, dia mungkin minta peranan agama 4 markah, contohlah sistem pendidikan atau penulisan kreatif ni 4 markah. Dia nak 4-4. Dia nak kita huraikan tentang contoh macam yang diberi dalam tu lah soalan nombor 6 tu. Bagaimanakah faktor berikut mendorong kemunculan nasionalisme di negara kita pada abad ke-20? Maksudnya dia tanya untuk media cetak 2 markah, pendidikan 2 markah. So kita kena tahulah media cetak kita mesti tahu 2 poin kat bawah dia apa. Walaupun kita bagi jawapan kita tulis lagi media cetak, kita dah tak dapat markah dah untuk media cetak tu. Sebab apa? Sebab media cetak ni berada dekat soalan. So media cetak ni bila ada kat soalan dia tak dapat markah. Yang dapat markah ni adalah poin-poin yang berada di bawah dia. Apa huraian terhadap media cetak tersebut. Sama juga dengan yang ni, kita kata huraian terhadap sistem pendidikan. Yang ni yang kita kena tahu. Sebab tu cikgu kata dalam setiap poin ni, cubalah ingat dalam 4. Macam mana kita nak ingat 4 ni? Okey, cikgu bagi kita berdasarkan kepada keyword. Ingat kepada keyword. Okey, yang pertama, kita dah hafal. Peranan agama ni memang kita dah hafal dah. Contoh kalau peranan agama ni kita dah hafal. Okey, apa yang kita nak ingat di bawah dia? Pertama yang kita nak ingat adalah ingatlah gerakan Islah. Peranan agama ni kerana mereka ni terdedah pada gerakan Islah. Okey. Peranan agama ni bila kita ingat dulu gerakan Islah, apa dia gerakan Islah ni? Kan siapa gerakan Islah ni? Gerakan Islah ni adalah baru kita pergi H1A. Pelajar yang melanjutkan pelajaran dekat Mesir, mereka ni terdedah dengan gerakan Islah. Jadi, diorang ni seru umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Apa ajaran Islam yang sebenar? Iaitu berpandukan Al-Quran dan hadis, dan dalam peranan agama ni juga diorang menentang imperialisme barat di negara Islam. Okey? Okey. Keyword yang perlu kita ingat kat sini ialah yang pertama kita ingat apa? Pelajar. Kan? Maksudnya pelajar yang melanjutkan pelajaran dekat Mesir itu, mereka ni terdedah dengan gerakan Islah. Kan? Ingat pelajar yang dekat Mesir. Kan? Pelajar kita dekat Mesir terdedah dengan gerakan Islah. Kemudian dia orang minta okey. Dia orang minta supaya apa seruan dia? Seruan dia supaya kembali kepada Islam. Ajaran Islam yang sebenar. Okey? Itu seruan dia. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, iaitu berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Selain itu, dia orang juga menentang imperialisme barat. Boleh tak ingat yang ni? Kan? Kalau kita cikgu ulang balik, kan? Mula-mula dia akan kata pelajar yang melanjutkan pelajaran dekat Mesir. Kemudian mereka ni yang terdedah dengan gerakan Islah. Apa yang dia orang seru? Dia orang seru supaya kembali kepada Islam yang sebenar, iaitu berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Dan juga dia orang ni menentang imperialisme barat. So dah dapat kat situ 5 poin. Kita nak sebenarnya dalam 4 sahaja. Kan? 4 sahaja. Peranan agama ni apa? Mereka kalau katalah kita nak ambil start dengan H1B pun tak apa. Mereka terdedah dengan gerakan Islah. Apa dia gerakan Islah? Menyeru umat Islam supaya kembali kepada Islam yang sebenar. Lepas tu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kan? Lepas tu yang last sekali, mereka ni menentang imperialisme barat dekat negara kita. Itu 4 poin yang berada di bawah golongan agama. So golongan agama ni, kamu tangkap dahulu yang ni. Gerakan Islah. Sebab bila kamu dapat tangkap keyword gerakan Islah ni, kamu sebenarnya menghuraikan tentang gerakan Islah di bawah peranan agama.
Kalau soalan ditanya pun, kalau soalan struktur, apa dia gerakan Islah, itulah dia. Menyeru umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Kan, itu antara dia. Kan, so ingat dalam peranan agama ni, kamu tangkap dahulu gerakan Islah, baru lepas tu kita cerita dia tentang apa, kembali kepada Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan hadis, dan golongan agama ni juga menentang imperialisme barat di negara Islam. Negara kita memang negara Islam, jadi menentang imperialisme barat di negara Islam. Okey, itu untuk 4 poin dalam dalam peranan agama. Kan? So kalau cikgu ni balik, tak ada ruang buat tu dekat sini. Okey. Kalau cikgu ni balik untuk agama, ingat yang pertama adalah gerakan Islam. Kan? Yang kedua ialah seru kembali kepada Islam yang sebenar. Yang ketiga adalah berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Dan yang keempat ialah menentang imperialisme barat. Dan imperialisme barat. Jadi itu dia. Itu antara poin dia yang berada di bawah agama. Kita ambil keyword dia je. Okey. Untuk penulisan kreatif. Macam mana nak ingat di bawah penulisan kreatif? Pertama, cikgu akan pergi kat sini dahulu. Penulisan kreatif ni dia adalah melibatkan, dia bukannya akhbar tau. Jangan hurai tentang akhbar di dalam penulisan kreatif. Akhbar ni kita hurai dia di bawah media cetak. Untuk penulisan kreatif ni, penulisan kreatif tu apa? Ini dah terdiri daripada novel, cerpen dan juga puisi. So yang pertama ingatlah 3 ni. Novel, cerpen, puisi. Kemudian, apa contoh novel dia? So kita ambil, ingatlah Melo Kuala Lumpur. Contoh dia adalah Melo Kuala Lumpur. Dia berkaitan dengan apa? Dia cerita tentang apa? Okey, tentang keperitan hidup penduduk. Kan? Cikgu ambil penderitaan ataupun keperitan penduduk. Keperitan dengan penderitaan ni, kalau kita lihat kat sini, dia asing. Mungkin juga dia disatukan nanti. Cikgu tak pasti sama ada dalam SPM yang sebenar ni kalau naiklah diasingkan ataupun disatukan. Tapi kita tahu tentang kalau Melo Kuala Lumpur ni, novel cerpen dengan puisi ni, dia cerita mengenai keperitan hidup ataupun penderitaan hidup penduduk. Kan? Okey, dan dia juga kalau kita lihat kat sini adalah untuk menaikkan semangat. Kan, menaikkan semangat memahami realiti hidup penjajah. Okey. Dan satu lagi kat atas ni, dia adalah hasil kesusasteraan. Penulisan kreatif ni memang hasil kesusasteraan lah tokoh nasionalis ni. Kan? Tapi 4 poin yang mudah kita nak ingat. Yang pertama, ingat yang ni dulu. Ingat ni dulu. Novel, cerpen dan puisi. Penulisan kreatif ni apa? Novel, cerpen dengan puisi. Contoh dia apa? Ambillah satu contoh novel Melo Kuala Lumpur. Dia ni cerita tentang apa? Okey, cerita tentang katalah keperitan hidup penduduk ataupun penderitaan penduduk. Pulang. Ni ingat salah satu pun tak apa dah. Kan, cerita tentang penderitaan penduduk, penderitaan rakyat ke penderitaan penduduk ke, samalah tu, bawa maksud yang sama. Dan yang keempat ialah dia juga adalah menaikkan semangat penduduk untuk memahami realiti hidup dia dijajah tu. Menaikkan semangat realiti hidup dia dijajah ni macam ni, dia ditindas apa benda sebagainya. Jadi menaikkan semangat penduduk. Kan? So kita ingat tu. Jadi kalau cikgu tanya sekarang, penulisan kreatif tu apa? Jadi secara tak langsung apa yang kamu boleh jawab? Penulisan kreatif ni ialah pertama ada novel, cerpen dengan puisi. Katalah kamu tak ingat novel, cerpen, puisi kamu tak ingat. At least kamu bagi satu pun cukup. Bagi satu pun cukup. Contohnya kamu kata novel. Kan? Penulisan kreatif kita kata melalui karya novel, melalui novel. Dah cukup dah dapatlah. Atau kamu kata dengan adanya novel. Tak kisahlah. Asalkan dapat satu pun sebenarnya dapat markah dah satu kat situ. Kan? Kalau katalah kamu ingat cerpen, tak apa sebut cerpen je pun dapat markah ataupun puisi. Dah dapat markah kat situ. Either one, salah satu kamu akan dapat markah kat situ. Novel, cerpen atau puisi. Tak semestinya kamu nak ingat ketiga-tiga ni. Kamu boleh pilih je novel, cerpen atau puisi. Kalau ingat, masuklah tiga. Kalau tak ingat, bagi salah satu pun dah cukup.
Apa contoh dia? Contohnya ambillah Melo Kuala Lumpur. Senang nak ingat yang ni. Ataupun mungkin kamu dah tahu tentang cipta orang putat. Tak apalah, terpulang pada kamu. Kamu ni ingat yang mana? Kalau cikgu, senang cikgu nak ingat Melo Kuala Lumpur lah. Itu yang kedua. Okey, tentang apa? Kan, cerita novel ni apa benda? Tentang apa? Penderitaan penduduk, keperitan hidup penduduk. Kan? Okey, dan dia juga adalah untuk menaikkan semangat. So itu secara tak langsung kamu akan dapat markah kat situ, 4 poin kat situ. Ingat kalau penulisan kreatif jangan lupa tulis novel, cerpen atau puisi. Itu penting. Contoh Melo Kuala Lumpur. Lepas tu dia cerita tentang apa? Keperitan penduduk. Habis cerita. Apa lagi? Dia juga nak naikkan semangat penduduk. Kan? Dah dapatlah markah kat situ sebab bila kita tanda, kita akan berdasarkan kepada keyword kamu tu. Apa keyword yang kamu tulis? Apa jawapan? Contohnya dekat sini kan. Kamu tulis Melo Kuala Lumpur, hit Melo Kuala Lumpur. Dalam esei lah, ayat kamu ayat yang lengkap lah. So dapat satu markah kat sini. Kamu ada tulis kat sini penulisan kreatif, kamu tulis penulisan kreatif seperti, contoh lah kamu katakan, seperti novel contohnya. Walaupun ayat kamu tak adalah melalui karya, kamu terus direct dia seperti novel. Novel ni, di hit je novel ataupun cerpen ataupun puisi, kamu dah dapat satu markah kat situ. So dia simple je dah dapat markah. Tentang apa? Katalah kamu kata, oh ia tentang penderitaan rakyat. Dah dapat markah dah untuk penderitaan rakyat. Kan? So apa lagi? Selain itu ia juga menaikkan semangat penduduk contohnya. Ataupun semangat memahami realiti hidup dijajah. So dapat markah kat situ. Jadi 4 markah kamu akan dapat kat sini. 4 poin. So ingatlah 4 poin yang utama ni, iaitu yang pertama ni adalah kita ingat ni dulu ini yang pertama, kamu ingat dulu ni yang pertama. Yang kedua, kamu ingatlah yang ni contoh dia. Yang ketiga, kamu ingatlah yang ni sama ada keperitan maupun penderitaan penduduk. Dan yang keempat, kamu ingatlah tentang menaikkan semangat. Kan? Kalau kamu ada ni, kalau kamu boleh photostate, modul koleksi ni lagi bagus sebab kamu boleh conteng bersama dengan cikgu. Sebab untuk next kelas yang berikutnya, cikgu memang berpandukan kepada modul koleksi ni. Dan cikgu cubalah selesaikan supaya sebelum exam sebenar kamu, kita dapat selesaikan semua tajuk yang diperbincangkan di dalam modul ni. Cara tak langsung cikgu haraplah ini akan dapat membantu kamu nanti. Okey. So itu untuk penulisan kreatif. So kita pergi pula untuk media cetak. Apa kita nak ingat tentang media cetak? Media cetak. Apa kita nak ingat? Pertama kita ingat media cetak dia adalah untuk salurkan maklumat. Salur maklumat. Kan? Okey. Dia adalah untuk salur maklumat. Okey. Satu lagi kita tengok H3B, Akhbar Jawi Peranakan menegur campur tangan British dalam agama Islam, bahasa Melayu dan Singapura. Cikgu, saya susah sangat nak ingat yang ni. Okey, abaikan yang tu. Tak perlu kita nak ingat yang tu. Kan? Tapi kalau soalan objektif, kadang dia mungkin tanya. Kan Akhbar Jawi Peranakan ni dia apa isi kandungan ataupun yang dikemukakan oleh Akhbar Jawi Peranakan contohnya. So jawapan ni dia akan pergi yang tu lah. Menegur campur tangan British dalam agama Islam dan juga bahasa Melayu. Dan juga apa yang ditegur oleh Akhbar Jawi Peranakan. Contoh kita tahulah agama Islam dan juga bahasa Melayu. Tapi ini cikgu nak fokus 4 poin utama yang kita perlu ingat untuk kita nak tulis dalam esei kita. Dalam kertas 2. Kan? Jadi yang pertama ingat menyalurkan maklumat. Yang kedua ambil Akhbar Sekolah Melayu. Sebab Akhbar Sekolah Melayu ni dia digunakan untuk apa? Sebagai bahan bacaan di sekolah Melayu. Senang kita nak ingat. Okey, Akhbar Sekolah Melayu diguna sebagai bahan bacaan di sekolah Melayu. Kalau akhbar majalah Al-Imam, Neraca dan juga Pengasuh ni, ini adalah akhbar daripada gerakan Islah. Ini adalah akhbar gerakan Islah, Al-Imam, Neraca dan juga Pengasuh. Jadi majalah Al-Imam, Neraca dengan Pengasuh ni adalah memuatkan idea pembaharuan. Jadi sebab tu kalau gerakan Islah dia memuatkan idea-idea pembaharuan. Kan? Jadi sebab tu kalau akhbar dia, kalau majalah dia, majalah Al-Imam memuatkan idea pembaharuan. Sebab gerakan Islah ni memang idea pembaharuan. Dan satu lagi kita nak ingat adalah Fajar Sarawak. Fajar Sarawak ni adalah dia kritik siapa?
pemerintahan Brooke, semasa pemerintahan Brooke. So kalau daripada sini sebenarnya kita dapatlah 4 poin kat sini untuk kita nak dapatkan 4 markah kat sini. Katalah kalau soalan dia naik 4 markah daripada media cetak. Jadi inilah jawapan kita. Dia adalah untuk menyadukan maklumat. Contoh dia bagi akhbar sekolah Melayu ni digunakan sebagai bahan bacaan dekat sekolah Melayu. Al-Iman ni pula untuk idea pembaharuan. Dan akhbar Fajar Sarawak pula adalah untuk mengkritik dasar pemerintahan Brooke. So tu kita ingat akhbar sekolah Melayu, majalah Al-Imam. Ingat Al-Imam pun dah cukup dah. Kalau kamu ingat semua tu pun tetap satu je jawapan dia. Dan juga Fajar Sarawak. Dan Fajar Sarawak untuk apa? Kita tahu Sarawak maksudnya dikritik pemerintahan Brooke. Al-Imam ni apa? Oh ini adalah majalah gerakan Islam. Jadi dia adalah untuk memuatkan idea gerakan Islam lah, itu idea pembaharuan. Kemudian untuk akhbar sekolah Melayu. Okey, ini sebagai bahan bacaan di sekolah Melayu. Ini contoh daripada 4 untuk media cetak. Cikgu harap kamu dapat salin daripada situ. Okey. Kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang pertama, kalau sistem pendidikan ni adalah sistem pendidikan macam sekolah lah habis cerita. Cuma dulu dia tak panggil sekolah. Dulu kalau sistem pendidikan ni maka ditubuhkan madrasah. Maksudnya penubuhan madrasah, kamu dapat markah. Kan? Contoh madrasah apa? Ingatlah salah satu contoh madrasah yang paling senang. Contoh cikgu bagi kat sini madrasah Al-Atas yang paling senang kita nak ingat. Dan madrasah Al-Atas. Dia buat apa madrasah ni? Okey, meniup semangat baru di kalangan para pelajar lah. Sebab madrasah ni tempat orang pergi belajar kat situ. Para pelajar kat situ. Kan, macam kamu sekolah sekarang kan. Lebih kurang kalau dulu madrasah. Jadi tempat dia untuk nak meniupkan semangat baru kepada pelajar. Kan? Okey, apa lagi yang kita nak ingat kat sini? Kita pilih poin ni banyak ni. Cikgu akan bagi lagi kat sini, kamu ingatlah sama ada MCKK ataupun SITC ataupun MPSI. So kalau kat sini kita tengok ini MCKK ataupun kalau kat sini SITC ataupun Mata Perguruan Sultan Idris MPSI. Kan, Sultan Idris Training College kalau SITC. Okey, jadi ingatlah yang tu. Dan satu lagi yang kita boleh ingat ni, apa kegunaan institusi ni? Institusi ni adalah untuk melahirkan golongan pemimpin rakyat. So dia lah yang melahirkan golongan pemimpin rakyat untuk hak dalam pendidikan. So secara tak langsung kita dapat yang tu. Jadi yang pertama yang kita kena ingat dalam sistem pendidikan, yang pertama ingat penubuhan madrasah. Tu yang pertama. Kan? Yang kedua, kan, kamu akan ingat apa dia madrasah tu. Okey, madrasah Al-Atas contoh yang sedang kita nak ingat. Al-Atas senang. Al-Masyur yang sedang kita nak ingat. Kan? Okey, katalah kita ambil Al-Atas. Kan? Okey, madrasah ni untuk apa? Meniupkan semangat baru kan kepada pelajar dan dapat 3 markah kat situ dah. Kan? So, apa lagi kita nak ingat? Ingatlah institusi ni pula. Ini adalah yang keempat. MCKK ataupun SITC ataupun MPSI lah. Kan? Dia untuk apa? Melahirkan golongan pemimpin. Ini kat sini pun dah ada 5 poin dah. Kita nampak je yang cikgu suruhkan kita ingat. So secara tak langsung sebenarnya inilah dia. Kan? Tak semestinya kita nak mengingat semua. Semua kita nak detail, kita nak ingat tak. Kalau untuk kertas 2, kita mesti macam cikgu kata, kita mesti work smart. Kita tak perlu nak mengingat semua sekali kita nak masukkan. Kalau kamu ingat semua pun, kamu masukkan pun, paling-paling tak pun, kamu tetap dapat maksimum 8 je. Maka dia nak 8 je pun. Kamu bagilah sampai 10 ke, apa benda kan tetap 8 je yang dia nak kat sini. So kita work smart kat sini, kita hanya pilih je yang mana yang senang kita nak ingat. Kalau cikgu pun sini senang kita ingat apa? Madrasah. Madrasah apa? Madrasah Al-Atas. Untuk apa? Madrasah ni dia nak menunjukkan semangat kepada pelajar. Nampak tak? Sekali harung je kita ingat, kita dah ada 3 poin utama kat situ. Kita ingat pula institusi, contoh MCKK ataupun SITC. Kan? Untuk apa ni? Dia ni adalah untuk melahirkan golongan pemimpin di kalangan rakyat. Ambil cerita. Kan, ada je kita kata melahirkan golongan pemimpin tu ataupun golongan memimpin rakyat tu, maksudnya itulah dia membawa maksud yang sama. So kamu dah dapat markah kat situ. Ingat, kalau institusi ni melahirkan pemimpin.
pemimpin di kalangan rakyat. Kalau sekolah ni pula ni, madrasah ni, dia adalah untuk meniup semangat baru kepada pelajar-pelajar ni. So itu cara kita nak ingat dengan mudah kat situ. Okey, yang lain tu, pilihan jawapan yang lain tu adalah dia bagi kat sini di mana mendapatkan hak, menuntut hak, dapatkan pendidikan, buat pembaharuan, hasilkan karya nasionalisme bagi menyediakan masyarakat dan sebagainya. Kan, itu lagilah yang poin-poin lagi yang ada. Tapi cikgu fokus kepada 5 poin yang cikgu bagi kat sini untuk di bawah sistem pendidikan. Kan? Jadi kalau kita pergi kepada soalan yang tadi, contohlah kan, kalau kita pergi kepada mana yang tadi ada tadi tentang sistem pendidikan tu, kata SBP kot. Okay, SBP dia kata kat situ kan, dia nak sistem penulisan kreatif dan juga sistem pendidikan. Katalah yang ni tadi kan, cuba ingat balik, kamu boleh ingat juga bersama-sama dengan cikgu kan. Kalau kat sini penulisan kreatif, yang pertama tadi cikgu ingat apa tadi? Katalah kamu menyebut novel tadi, dapat 1 markah dah kat situ. Nampak tak? Kamu dapat 1 markah kat situ dah. Kejap cikgu nak admit sekejap. Okey. Kemudian novel apa contoh kamu tadi? Melo Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dah dapat dah markah kita yang kedua. Tentang apa? Penderitaan penduduk. Contoh kat situ kan. Lagi apa lagi? Dia naikkan semangat. Dia nak 2 je sini, daripada sini. Tapi kita dah dapat bagi 4 poin utama. Apa tak? Macam mana cikgu gunakan keyword yang cikgu ingat tu, cikgu jadikan dia sebagai, inilah ada draft kita, bila kita nak jawab nanti kita akan buatlah ayat yang lengkap kat situ. Sama juga dengan sistem pendidikan tadi. Apa sistem pendidikan tadi? Kita akan ingat yang pertama adalah madrasah. Yang kedua kita ingat madrasah apa? Madrasah Al-Atas. Dia ni buat apa tadi? Untuk meniup semangat. Kan? Semangat baru kepada pelajar itulah. Apa lagi dia ada? Institusi. Contohnya kita ingat MCKK. Untuk apa ni? Untuk lahirkan pemimpin di kalangan rakyat. Nampak tak? So itu cara. Inilah kenapa rasional dia. Kenapa cikgu tunjukkan tadi, cikgu buat dalam bentuk keyword-keyword tadi tu kan, supaya bila kamu jumpa jawapan ni, kamu boleh keluarkan balik jawapan ni. Kan? Contoh peranan agama tadi. Apa yang kita belajar tentang peranan agama tadi? Yang pertama kita belajar mengenai gerakan agama ni tentang gerakan islah. Kan? Apa gerakan islah tadi? Seru kan? Seru penduduk kembali kepada Islam yang sebenar. Okey, Islam sebenar. Berpandukan Al-Quran dengan hadis. Kan? Dia nak berapa markah kat sini? Dia nak berapa nak? Dia nak 3 markah. Dah cukup dah 3 markah kat situ. Lagi apa lagi? Menentang imperialisme barat. So kita dah ada 4 poin dah kita ada kat situ. Ini contoh cikgu nak tunjukkan bagaimana poin-poin yang cikgu buat tadi dalam setiap faktor tadi, bila kita dah kuasai benda poin tadi, nampak jawapan soalan yang kita buat ni sekarang dah jadi senang. Dah jadi senang untuk kita nak kuasai. Pengaruh luar kita belum buat lagi. Penulisan kreatif tadi sama macam jawapan yang dekat atas tadi. Media cetak tadi pun sama macam cikgu terang. Media cetak tadi kan, media cetak kita belum sampai lagi, sorry. Dah sampai belum ada media cetak dah kan? Tadi kan? Dah belum cikgu pernah. Media cetak dah. Yang golongan intelektual dengan pengaruh luar je yang belum kan? Okey, media cetak pun dah. Kalau kat sini kita balik kat sini. Kalau media cetak, apa media cetak yang kita nak ingat tadi? Satu, kita akan ingat media cetak ni dia adalah untuk salur maklumat. Tu yang pertama. Yang kedua kita ingat sekolah Melayu. Yang ketiga kita ingat apa? Al-Imam. Yang keempat kita ingat pula tentang Fajar Sarawak. Sekolah Melayu jadi bahan bacaan di sekolah Melayu. Al-Imam ni muatkan idea pembaharuan. Kalau Fajar Sarawak ni pula adalah kritik penjajahan buruk, pemerintahan buruk. So dapat markah dah kat situ. Kan? Sama juga dengan sistem pendidikan tadi, samalah sistem pendidikan tadi yang kat atas tadi pun cikgu dah bagi dah tentang sistem pendidikan. Tu dia. Nampak dia akan jadi senang kalau kita kuasai benda ni. Tugas kita yang berikutnya adalah kita bina ayat jadi dalam jawapan kita, itu je. Jangan lupa bina ayat, buatlah untuk jawapan yang lengkap. Okay, so kita pergi kepada golongan intelektual. Kalau golongan kemunculan golongan intelektual,
Dia adalah disebabkan oleh perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan berkembang, maka muncullah golongan intelektual ni. Siapa golongan intelektual ni? Kalau kita nak ingat, kita nak rangsang, nak cerita apa di bawah golongan intelektual ni? Siapa golongan intelektual ni? Mereka ialah lepasan daripada Timur Tengah, berpendidikan Inggeris dan berpendidikan Melayu. Ini dia golongan intelektual ni siapa? Mereka yang lepasan kat Timur Tengah, yang pergi dekat Mesir sana, belajar kat Mesir sana. Kemudian yang kedua ni, mereka ni adalah golongan daripada yang berpendidikan Inggeris dan juga yang berpendidikan Melayu. Berpendidikan sekolah Inggeris lah, berpendidikan Melayu ni di sekolah Melayu. Okey. Siapa pula tokoh dia? Di antara banyak-banyak tokoh yang beri ni, ingatlah tokoh yang senang kita nak ingat. Siapa yang senang kita nak ingat? Contoh, kalau Syekh Al-Hadi ni adalah tokoh untuk pelopor gerakan Islah. Kan, kalau kamu memang hafal pelopor gerakan Islah tu, kita ada Syekh Al-Hadi, kita ada siapa lagi? Lupa pula cikgu. Dua tokoh lagi tu Allah Akbar, terlupa pula kan. Tak apalah yang tu kan. Lepas tu satu lagi, okey. Ini Muhammad Yunus. Kalau cikgu lebih suka nama Yunus Abdullah atau pulang. Kamu pilih kat sini yang mana yang kamu senang nak ingat ataupun dalam kepala kamu, memang kamu nama ni sentiasa ada dalam fikiran kamu. So kamu boleh gunakan nama tersebut. Kalau macam cikgu akan ingat Muhammad Yunus Abdullah. Ini adalah tokoh daripada berpendidikan Inggeris. Kalau kamu ni ingat Ibrahim Haji Yaakob, ambillah je lah Ibrahim Haji Yaakob. Kan? Sebab ini adalah yang berpendidikan Melayu contohnya lah. Kan? Kalau Syekh Al-Hadi tu, ini adalah yang berpendidikan daripada Timur Tengah sana. Kan? Ini antara tokoh-tokoh yang kamu boleh pilih untuk kamu nak ingat. Okey, lepas tu baru dia orang ni menggunakan akhbar dan juga persatuan. Jadi golongan intelektual ni dia nak keluarkan idea, dia nak bangkitkan semangat nasionalisme ni dengan menggunakan akhbar dan juga persatuan. Jadi kalau kat sini kita lihat, satu adalah disebabkan oleh kemunculan adalah disebabkan oleh perkembangan sistem pendidikan dia. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah golongan yang lepasan Timur Tengah daripada Mesir, berpendidikan Inggeris maupun yang berpendidikan Melayu. Siapa tokoh dia? So sebutlah Syekh Al-Hadi ke, Muhammad Yunus Abdullah ke dengan Ibrahim Haji Yaakob. Kan itu Syekh ni seorang lagi yang cikgu lupa, Syekh Tahir Jalaluddin. Itu antara pelopor gerakan Islah kan, iaitu Syekh Al-Hadi, lepas tu pula Syekh Tahir Jalaluddin, antara yang popular lah untuk pelopor gerakan Islah kan. Okey, kemudian H5D tu dia kata apa? Mereka ni nak sebarkan idea dia orang ni dengan menggunakan akhbar satu dan satu lagi dia gunakan persatuan. So cukuplah kat sini kita lihat ini satu, ini dua, ini ni dia mungkin dia satukan sekali kan kamu bagi satu ni dapat satu je. Tapi mungkin juga dia boleh pecahkan jadi jawapan yang berbeza. Maksudnya kamu kata lepasan Timur Tengah dapat markah, lepasan berpendidikan Inggeris dapat markah, berpendidikan Melayu pun mungkin kamu akan dapat markah. Tak pasti sama ada dipecahkan ataupun disatukan. Tapi dalam skema ni dia telah disatukan jadi satu. Tokoh dia siapa? Tokoh ni biasanya dia akan ambil satu je lah. So kita bagilah tokoh ni salah satu tokoh. So yang ni akan jadi markah kita yang keempat. Dan dia gunakan apa? Akhbar dengan persatuan. Markah kita ketiga tadi. Yang keempat akhbar dan persatuan sebagai kita kata medium untuk nak sebarkan ataupun nak sedarkan rakyat tentang nasionalisme. Jadi itu tentang kemunculan intelektual. Dan yang last sekali, yang keenam, kita lihat kepada pengaruh luar. Pengaruh luar ni simple je. Mula-mula kita ingat dulu satu tentang pan-Islamism. Yang kedua kita ingat tentang gerakan Islah. Yang ketiga kita ingat revolusi Cina yang berlaku yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Yang kelima kita ingat tentang perjuangan Mahatma Gandhi. Yang keenam kita tengok dekat serantau kita iaitu Soekarno dan juga Jose Rizal. Dan yang ketujuh kita tengok pula kemunculan Jepun. Ini pengaruh luar dan serantau. Pengaruh luar dan serantau kita tengok apa yang berlaku dekat kawasan tersebut, dekat negara tersebut.
Kan cikgu kata dia nak dalam 4. Kamu pilihlah yang mana satu yang kamu nak pilih. Contoh kalau kamu pilih tentang pan-Islamism yang di Empire Utsmaniyah ni. Kenapa? Kenapa dia sedarkan umat Islam untuk bersatu tentang ancaman luar. Itu idea dalam gerakan pan-Islamism. Kalau gerakan Islah pula, dia gesa umat Islam lakukan pembaharuan. Sebab tu kita tengok tadi macam Al-Imam Neraca dengan pengasuh tu, dia muatkan idea pembaharuan. Kan? Pembaharuan maksudnya nak majukan diri. Di China pula ada berlaku revolusi China, Sun Yat-sen. Kan kalau kita belajar mengenai nasionalisme di China, kita akan lihat di mana adanya revolusi China oleh Sun Yat-sen, di mana mereka telah berjaya menumpaskan dinasti Manchu dan akhirnya mereka telah berjaya membentuk sebuah negara republik di bawah pimpinan Sun Yat-sen inilah. So secara tak langsung itulah yang menimbulkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat tempatan. Kan? Kemudian Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini kita lihat kepada perjuangan dia apabila dia menentang British, kerana dia menentang British tanpa kekerasan telah menjadi inspirasi kepada kita. Mahatma Gandhi ni dia ni menentang apabila dia pegang kepada konsep yang kita panggil apa? Dia prinsip apa? Prinsip Satyagraha ni. Dia ini prinsip Satyagraha ni kita kata berpegang ni kepada kebenaran. Berpegang teguh kepada kebenaran, di mana bila dia pegang kepada prinsip Satyagraha ni, dia orang mula kita kata menentang British tapi tanpa menggunakan kekerasan. Apa yang dia buat? Dia buat mogok kat sini. Mogok lapar. Dia buat mogok lapar kat situ dan dia berjaya pun. Kan? Itu yang membangkitkan semangat nasionalisme kepada kita. Dan kemudian Jose Rizal dekat Filipina. Jose Rizal ni dekat Filipina. Kalau dekat Sukarno ni dekat Indonesia. Jadi perjuangan Sukarno dengan Jose Rizal ni juga telah menyemarakkan semangat kita untuk menentang penjajah. Sebab Jose Rizal ni menentang penjajah. Sukarno ni pun juga memimpin Indonesia, rakyat Indonesia menentang penjajah. Dan last kita akan lihat kepada Jepun. Jepun ni negara kecil je tapi telah berjaya menewaskan negara Rusia yang besar. Jadi apa berlaku kat kita bila kita nampak benda tu? Jepun pun dapat kalahkan Rusia. Apatah lagi kita. Kita pun boleh juga menaikkan semangat kebangsaan kita lah. Kita pun boleh mengalahkan British. Malah kemudiannya Jepun dapat mengalahkan British pula kemudiannya. Lagilah menaikkan semangat kebangsaan kita. Jadi untuk pengaruh luar ni kamu pilih kamu nak yang mana. Kan? Kamu nak sebut tentang revolusi Cina ke, tentang Mahatma Gandhi, tentang Jose Rizal ataupun Sukarno ke, tentang gerakan Islah ataupun pan-Islamism ke ataupun Jepun, itu terpulang kepada kamu. Kamu boleh pilih je mana satu daripada situ. Kan? So kamu akanlah dapat markah kat situ. So cikgu tunjukkan highlight tu supaya kamu nampak. Yang cikgu highlightkan tu maksudnya itulah pengaruh luar dan juga pengaruh serantau yang H6I itu menunjukkan pengaruh serantau. Pengaruh serantau tu maksudnya dekat jiran kita. Kalau pengaruh luar ni yang jauh daripada Asia Tenggara, luar Asia Tenggara lah. Macam pan-Islamism, gerakan Islah kat Mesir, revolusi Cina, Mahatma Gandhi dekat India dan juga Jepun. Itu kita kata pengaruh luar. Pengaruh serantau pula mana pula? Jose Rizal dan juga Sukarno. Okey, jadi itu 6 pengaruh luar. Macam cikgu cakap tadi, macam mana nak ingat 6 faktor nasionalisme. Macam mana nak ingat 6 tu kamu pairingkan dia supaya mudah nak ingat. Kalau sistem pendidikan, kita kena ingat dengan kemunculan golongan intelektual. Kalau peranan agama tadi, kita ingatkan dengan pengaruh luar dan serantau ni. Kalau kata melibatkan media cetak, maka kita ingatlah penulisan kreatif. Itu secara tak langsung cukuplah 6 jawapan yang diberi kepada yang kamu dapat berikan 6 jawapan tu. Kalau soalan nyatakan faktor, maksudnya 6 faktor tu kamu nyatalah 6 faktor tu. Kan, nyatakan faktor. Kalau jelaskan ataupun huraikan faktor tu, bermaksudnya poin-poin yang berada di bawah ni maksudnya kamu boleh masukkan sebagai jawapan kamu. Okey, jadi itu untuk nasionalisme, faktor nasionalisme. So kita lihat pula kepada soalan yang berikutnya.
Ada soalan dia kata senaraikan madrasah yang telah didirikan oleh golongan intelektual berpendidikan agama. Dia nak golongan madrasah apa yang didirikan. Okey, kalau contoh soalan ni antara madrasah yang ada, contoh macam tadi cikgu ada suruh kamu hafal mengenai Madrasah Al-Atas. Tak semestinya kita nak menyebut nama Johor Bahru, kat Pokok Sena, apa benda sebagainya. Paling tak kalau masuk Madrasah Al-Atas pun sebenarnya kamu dah dapat markah dah. Kan, Madrasah Al-Khairiyah, Al-Islamiyah contohnya kan, dan juga Madrasah Al-Ihya Al-Syarif ni kan, itu antara madrasah yang ada kan. Okey, itu contoh. Tapi biasanya kalau soalan mengenai madrasah ni dia jarang tanya. Kalau tanya pun dia minta untuk satu je. Sebab tu tadi cikgu bagi kat kamu satu jawapan untuk madrasah tadi yang kamu kena hafal, iaitu kalau sebut saja madrasah, ingatlah Madrasah Al-Atas. Okey, kita sambung. Okey. Ada juga soalan dia tanya mengenai tuntutan golongan berpendidikan Inggeris kepada kerajaan British. Okey, kalau tuntutan ni, kalau dia tanya tuntutan ini, dia mungkin kita jumpa dalam soalan objektif So kamu kena tahu. Kalau tuntutan golongan berpendidikan Inggeris kepada British, apa tuntutan mereka? Tolonglah ingat kat sini kalau tuntutan mereka, golongan berpendidikan Inggeris ni tuntutan. Yang pertama adalah dia orang tuntut pendidikan. Kan? Yang kedua adalah memperbaiki taraf hidup. Dan yang ketiga adalah peluang pekerjaan. Ini untuk kita keyword yang kita senang nak ingat. Ingat, yang pertama adalah untuk pendidikan. Pendidikan untuk siapa? Ini kita kena ingat golongan yang berpendidikan Inggeris ni dia merujuk kepada orang Melayu. Sebab tu kalau dituntut pendidikan adalah pendidikan bagi orang Melayu. Kalau dituntut untuk naikkan taraf hidup dia adalah taraf hidup untuk orang Melayu. Kan? Dan yang ketiga ialah dia tuntut supaya diberi peluang pekerjaan. Maksudnya peluang pekerjaan kepada orang Melayu dekat jabatan kerajaan. Ingat, ini adalah tuntutan golongan berpendidikan Inggeris. Apa dia? Satu, pendidikan. Dua, tingkatkan taraf hidup. Dan yang ketiga adalah peluang pekerjaan. Kesemua ni sebenarnya untuk orang Melayu. Sebab ini adalah kita kata pada waktu ni kita lebih kepada nasionalisme di kalangan orang Melayu. Kan? Kalau yang Cina apa benda nanti kita akan pergi pada tajuk yang berikutnya. Ini kita fokus pada nasionalisme ni, kita lihat ni sebelum kita kata Perang Dunia Kedua. Ini adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Ni so ini je jawapan dia. Jadi tolong ini adalah betul-betul fakta. Ya, betul-betul fakta. Jadi kita kena tahu, jangan kita nak bagi pula jawapan ikut sedap kita je, kita nak letakkan jawapan kita kan. So kamu ingat ketiga-tiga poin dulu. Pendidikan untuk tingkatkan taraf hidup dan juga untuk peluang pekerjaan ni. Mesti ada tiga-tiga ni. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada usaha MPSI. Kan, ataupun SITC dalam melahirkan semangat kebangsaan. Ini dirujuk kepada tadi yang cikgu cakap tadi. Okey, apa dia SITI tadi? SITI tadi paling tak cikgu kata tadi adalah SITI adalah institut untuk melahirkan pemimpin di kalangan rakyat. Kan? Okey, jadi kat sini kalau kita lihat ni dia fokuskan tentang SITC ni. SITC ni paling tak pun kamu carilah 4 jawapan yang memang berada dekat tangan kamu. 4 jawapan. Apa yang kita senang nak ingat? Usaha SITI sekarang ni untuk bangkitkan semangat kebangsaan. Apa? Yang pertama, SITI ni meniupkan semangat kebangsaan di kalangan pelajar dia melalui guru-guru dia. Kan? Kemudian SITI ni ataupun MPSI lah dalam Melayu kan. Dia juga akan lahirkan tokoh penulis atau nasionalis. Itu yang kedua. Dan SITI ni juga dia akan menjadi apa? Menubuhkan pejabat karang mengarang. Ini pejabat karang mengarang yang kemudiannya diketuai oleh Za'ba. Dan dia juga nanti akan hasilkan buku koleksi dan juga asah bakat pelajar. Dan akhir sekali dia menjadi taman ilmu. Okey, ambil kat situ untuk 6. 6 poin utama yang kita kena ingat di bawah SITC kan, ataupun MPSI kan.
dalam bahasa Melajunya MPSI, Mata Perguruan Sultan Idris. Jadi pertama ingat, dia tiupkan kesedaran. Kesedaran di kalangan siapa? Di kalangan pelajar. Melalui siapa? Melalui guru dia. Guru-guru tu masa dia ngajar tu, dia tiupkan semangat kemasaan di kalangan pelajar dia. Maksud macam tu. Melalui SITC juga, dia dapat lahirkan golongan penulis dan juga golongan nasionalis. Ini yang jadi pemimpin negara kita nanti ni, pemimpin di kalangan rakyat nanti. Jadi melahirkan nasionalis yang kedua. Yang ketiga, kita ada ditubuhkan pejabat karang mengarang. Kan? Dia juga nanti hasilkan buku kualiti, asah bakat pelajar dan juga menjadi taman ilmu. Okey, itu yang perlu kita ingat. Kalau soalan lah tiba-tiba dia tanya tentang MPSI ni, biasanya MPSI ni dia tanya biasa standard lah, paling maksimum pun 4 markah dia akan tanya. So cikgu bagi dekat kamu lebih kurang dalam 6 poin kat situ. Benda apa kita senang nak ingat, kalau kita menyebut saja mengenai apa tu SITC ni ataupun MPSI ni, pertama kita ingat apa? Semangat meniup semangat kebangsaan. Ingat yang tu dulu. Yang kedua, dia akan lahirkan golongan nasionalis. Yang ketiga, ditubuhkan pejabat karang mengarang. Yang keempat, hasilkan buku kualiti, kemudian asah bakat pelajar, kan asah bakat pelajar di segi penulisan lah, dan dia juga merupakan menjadi taman ilmu, kan, dijadikan taman ilmu. Di mana kenapa dia kata taman ilmu? Itulah dia jawapan bawah 7, 8, 9, 10 tu. Kan, di mana buku-buku bacaan daripada Timur Tengah Indonesia dibawa masuk, ditekankan mata pelajaran sejarah, pendedahan tentang keagungan Melaka, kemudian pula ditubuhkan Ikatan Pemuda Pelajar, Ikatan Semenanjung Borneo, dan melahirkan persatuan yang lebih radikal seperti KMM, Kesatuan Melayu Muda. Itu antara. Tapi cikgu kata kalau kat sini paling tak pun ingatlah 4, at least mesti ada 4 dalam tangan kamu. Apa 4? Tiupkan semangat. Dia lahirkan golongan nasionalis. Kemudian dia buat apa lagi? Dia buat pejabat karang-karang. Lepas tu dia melahirkan buku-buku yang berkualiti. Kemudian dia asah bakat pelajar dan dia jadi taman ilmu, contoh. Dan ini yang senang kita nak ingat. Kita pilih dulu poin yang senang kita nak ingat untuk kita nak buat di dalam esei kita nanti. Dan itu adalah tentang usaha. Okey. Next, kita tengok kepada nasionalisme. Yang soalan yang berikutnya, dia tanya nasionalisme di Thailand. Apa nasionalisme dekat Thailand? Kan? Nasionalisme kat Thailand ni berbeza dengan nasionalisme dekat negara kita. Sebab di Thailand ni negara yang satu-satunya dekat kawasan Asia Tenggara yang tak dijajah oleh kuasa luar tu satu. Kan? Sebab apa? Sebab raja dia telah menjalankan dasar pemodenan dekat negara dia. Itulah yang menyebabkan negara dia tak dijajah. Bila kita menjalankan dasar pemodenan ni, dia bawa masuk birokrasi barat dalam negara dia. Kalau macam negara kita tolak birokrasi barat ni sebab kita ada sistem pemerintahan tempatan kita. Sebab tu kita tengok British berdesak-desak akhirnya British menjajah negara kita. Tapi dekat Thailand berbeza. Raja dia terima pembaharuan yang dibawa oleh British ni. Okey, yang pertama raja dia soalan dia tanya 2 tokoh pemodenan. Dia ni melibatkan raja. Jadi 2 tokoh ni ada 2 anak beranak ni, iaitu satu Raja Mongkut dan yang kedua Raja Chulalongkorn. Anak dia Raja Chulalongkorn, 2 orang ni. Kalau soalan dia tanya tokoh pemodenan pentadbiran, inilah dia. Raja Mongkut dengan Raja Chulalongkorn. Jawapan dia ini pergi pada 2 orang ni. Kan? Kalau soalan yang kedua, dia tanya, ni soalan daripada Pulau Pinang, jelaskan pemodenan pentadbiran yang dilakukan oleh tokoh di 1A, maksudnya Mongkut dengan Chulalongkorn. Apa Mongkut dengan Chulalongkorn buat? Kita tengok dulu Mongkut. Mongkut dia buat langkah pemodenan dia dengan dia laksanakan birokrasi barat. So apa yang dia buat bila dah dilaksanakan birokrasi barat, dia bawa masuk penasihat barat kan ke Thailand. Kemudian penasihat barat ni akan melatih pegawai tempatan dia. Kan? Dalam bidang apa? Dalam bidang kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan juga polis. Thailand ni, Raja Thailand ni cerdik. Mongkut ni cerdik. Dia bawa masuk penasihat barat ni contoh. Kalau bahagian contoh ketenteraan. Ketenteraan ni daripada Perancis.
Kan kalau katalah kewangan custom tak silap dari Amerika Syarikat kot. So dia ada beberapa penasihat barat ni dari negara-negara barat yang berbeza. Dia tak ambil semua daripada British tak. Dia ambil daripada British, daripada Perancis, daripada Amerika pun dia kan. So yang bekerja ataupun yang menjadi penasihat dalam pentadbiran dia. Kan? Jadi secara tak langsung tak adalah satu kuasa besar yang jadi monopoli dalam pentadbiran di Thailand ni. Kan? Dia juga bawa masuk guru daripada barat. So dia bawa masuk guru daripada barat, dia bawa ajarlah kepada anak-anak dia tentang ilmu-ilmu tentang pendidikan di barat. Itu apa yang dibawa masuk oleh Mongkut. Ingat, Mongkut dia bawa melaksanakan birokrasi barat. Apa dia, macam mana dia bawa masuk? Dia bawa masuk penasihat barat untuk latih pegawai tempatan. Kadang-kadang ini dia boleh slash pada dua. Dia bawa masuk penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan. Kerana boleh dapat 2 markah kat situ. Kan? Lepas dalam bidang apa? Kewangan, pelabuhan, custom, ketenteraan, polis kan, either one lah, salah satu kena bagi kat situ. Selain tu, dia bawa masuk guru. Kan, untuk melaksanakan pendidikan barat. Guru-guru daripada barat untuk laksanakan pendidikan daripada barat. Tu. Kemudian dia buat Chulalongkorn pula. Apa yang Chulalongkorn buat? Dia teruskan pemodenan yang dilakukan oleh ayah dia dan dia buat dasar terbuka kat sini. Sebab tu kemudiannya dia jadikan Thailand ni bebas daripada penjajahan. Nama Thailand. Apa maksud Thailand? Thailand ni adalah bebas, tanah yang bebas. Maksudnya dia the only one tanah yang tak dijajah oleh mana-mana negara. Okey. So sampai kita kepada soalan kebat. Cuba tengok kebat yang ada di sini. Soalan ni semuanya dia tanya mengenai semangat nasionalisme perlu diterapkan dalam kalangan nasionalis warga negara Malaysia. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya warga negara Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme? 4 markah untuk Negeri Sembilan. So ini yang kamu buat kan? Cikgu harap yang ni kamu boleh dapat betul semualah. Kan? Kalau siapa tak buat soalan ni memang sangat rugi. Sebab apa? Sebab dia just tanya kesan sekiranya kita tak ada semangat nasionalisme. Ikut logik kita lah. Kalau kita tak ada semangat cinta pada negara, sebab tu cikgu kata, awal-awal tadi kita belajar tadi, semangat nasionalisme, kita kena tahu maksud nasionalisme tu apa. Kita dah tahu dah, kita nak bebaskan diri daripada penjajah, kita nak mempertahankan negara kita, kita cinta kepada negara kita. Jadi itu adalah maksud nasionalisme. Jadi daripada sini kalau tak ada semangat tu, semangat cinta kepada negara, so apa akan berlaku? So kita akan kata apa akan berlaku? Oh, negara kita akan porak-peranda lah, tiada perpaduan, pergaduhan mungkin akan berlaku. Kita akan sebut lagi keamanan tidak huru-hara dah tadi, keamanan dah, politik tidak stabil, ekonomi akan jatuh sebagainya. Ikut logik akal kita je kan. Sama juga nombor 2 pun dia kata sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, tetap jawapan yang sama. Yang ketiga, kesan berlaku sekiranya generasi kini tidak mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dalam negara. Kalau tengok di sini 4 markah. Jadi apa jawapan dia? Kalau kita tengok stok jawapan yang ada di sini kan. Kita ada kat sini, dia kata okey, kalau kita tak ada semangat nasionalisme, apa akan berlaku? So politik negara kita tak akan stabil. Pentadbiran kita tidak akan berjalan lancar. Keamanan akan terjejas. Apa lagi? Berlaku jenayah, korupsi, rasuah, pergaduhan sebagainya. Kemudian keselamatan penduduk tidak terjamin. Kedaulatan tergugat. Masyarakat hilang jati diri. Okey. Okey, yang ni cikgu nak tegaskan sedikit. Ini soalan dia tanya, dia adalah bentuk, kalau kita tengok soalan dia berbentuk negatif. Kenapa cikgu kata negatif? Sebab dia kata kalau kita tak ada semangat nasionalisme, jadi dia berbentuk negatif sekarang. Kalau kita tak ada semangat nasionalisme, jadi kalau kamu perasan jawapan dia pun dia jadi bentuk negatif. Tidak terjejas, yang ni berlaku benda ni kan, tidak kan, tergugat dan juga hilang jati diri. So dia berbentuk negatif macam tu. Jangan, ini cikgu pesan jangan sesekali kamu twist soalan ni. Contoh cikgu bagi contoh cikgu bagi kamu kata
Tiba-tiba je kamu buat ayat kamu jika, kan, contoh kamu jika apa? Jika rakyat mempunyai semangat nasionalisme, maka negara akan aman. Contohlah kan. Okey. Apa yang cikgu nak tekankan kat sini ialah kamu mengguna perkataan jika. Kan? Kamu telah twist ayat ni ayat ni yang sepatutnya tidak mempunyai semangat nasionalisme, kamu twist dia kepada, kamu letak perkataan jika rakyat mempunyai semangat nasionalisme, kamu terbalikkan dia, kamu jadikan dia sebagai positif sekarang. Kamu jadikan dia sebagai positif. Maka memang confirm lah jawapan kamu akan pergi kepada apa? Positif juga. Bermaksud kalau dekat sini kita kata keamanan terjejas, tapi jawapan kamu dah menjurus kepada sini. Maksudnya dia akan menjadikan negara kita akan wujud keamanan kat situ. Kamu dah terbalikkan jawapan kamu. Kan? Cikgu tak galakkan kamu buat macam ni. Jangan buat macam ini. Dan jurus kepada ikut kehendak soalan. Ikut kehendak soalan. Jangan kamu nak buat pula jika negara aman, contoh tu, ataupun jika ada semangat nasionalisme maka perpaduan dapat dibentuk, negara akan aman apa benda, kamu dah terbalik. Sebab apa? Sebab soalan dia tanya kalau negara tak ada semangat, rakyat tak ada semangat nasionalisme. So kamu pula terbalikkan dia. So jangan buat macam ni jangan sesekali kamu terbalikkan jawapan kamu. Jangan terbalikkan jawapan kamu. Bahaya kalau kamu terbalikkan jawapan kamu ni. Kan? Kalau positif, positif. Kalau dikata apa akan berlaku sekiranya masyarakat Malaysia mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Bagilah jawapan yang positif, jangan pula kata jika rakyat Malaysia tak mempunyai semangat nasionalisme maka jangan buat macam tu pula. Ikut kepada kehendak soalan. Kalau soalan diminta yang positif, bagilah yang benda-benda positif je. Kalau soalan minta yang bentuk negatif, contohnya kesan kalau tak ada semangat nasionalisme, so kita bagi apa kesan buruk. Kita bagi perkara-perkara yang buruk yang mungkin akan berlaku. Kalau dia tanya pula kalau kita ada semangat nasionalisme yang tinggi, apa kesan dia? Kesan dia kita akan kata okey kita ada aman apa ni, so kita akan bagi semuanya jawapan-jawapan yang berbentuk yang positif pula. Ingat kalau soalan berbentuk macam ni. Sebab cikgu selalu jumpa kalau soalan macam ni, ada ramai juga yang buat soalan yang tak, itulah yang macam kita kata yang agak tak betul sikit lah kat sini Itu teguran cikgu lah untuk dekat sini. Okey. Sama juga kalau jawapan yang berbentuk macam ni, okey sorry, cikgu tak lupa dah ni. Okey. Kalau ada jawapan bentuk ini adalah soalan daripada SBP, dia bagi dalam satu statement kat atas, segelintir masyarakat kurang senang dan mendakwa semangat kemerdekaan dalam kalangan orang muda semakin pudar. Mengapa keadaan demikian boleh berlaku? Beri komen anda. Soalan ni ada dekat sini. Soalan ni ada dekat atas ni, di mana dia kata kat sini semangat kemerdekaan di kalangan orang muda semakin pudar. Kenapa keadaan sedemikian berlaku? So ni kita ambil kat sini. Bermaksud semangat kemerdekaan semakin pudar. Kenapa berlaku? So daripada situ maka terbitlah jawapan apa? Ingat ini kata semakin pudar. Bermaksud ni jawapan yang nak kat sini ni lebih kepada negatif. Jawapan negatif. Jadi apa yang akan kita dapat jawapan kat sini nampak tak? Kurang penghayatan kepada sejarah contohnya. Tidak ambil iktibar. Mengambil mudah dengan mata pelajaran sejarah, tidak menghayati prinsip rukun negara, kurang semangat cinta akan negara dan mana-mana jawapan lain yang munasabah. Itu yang cikgu nak cakap. Kalau benda negatif, jadi jawapan kamu mestilah negatif. Maksudnya kat sini mestilah ada kurang, tidak, kalau kita tidak mudah kita kata, tidak menghayati, kurangnya, dia jadi macam tu. Jangan kita positifkan dia. Jangan kita kata kalau semangat kemerdekaan kita tidak pudar maka negara akan, rakyat akan, so kita bagi perkara-perkara yang positif. Contohnya rakyat akan kita kata cinta akan negara.
Kan, rakyat akan menghayati prinsip rukun negara ke apa kan. Jangan kita buat macam tu. Kan, ikut kepada kehendak soalan. Kalau soalan negatif, maksudnya dia akan pergi negatif juga. Okay, next kita pergi kepada yang berikutnya. Mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat negara kita? So dia nak apa? Kenapa semangat nasionalisme, mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk di dalam negara kita? Apa yang dia nak sebenarnya? Okey, tolong tulis dekat ruangan chat daripada yang siapa yang hadiri attend kelas cikgu sebelum ni, kan? Yang attend kelas cikgu sebelum ni, apa yang kamu dapat daripada sini? Contohnya daripada soalan mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat negara kita. Dia nak apa sebenarnya? Tulis dekat jawapan, tolong bagi jawapan yang mana ada, dia nak apa? Apa kehendak soalan? Dia nak apa? Sebab, okey. Tilian kata dia nak sebab. Lagi? Ada lagi kepentingan. Okey, kepentingan. Okey, yang ada join kelas cikgu, okey, kepentingan. Kalau soalan kebat, kalau kamu faham tak faham soalan ni direct to the point. Kita tahu okey dia nak sebab. Kan? Bila kita kata soalan kebat, seperti yang cikgu cakap sebelum ni, kita akan pergi dia kalau soalan tu kita agak keliru lah. Dia akan pergi kepada dua. Satu, kita akan lihat langkah ataupun peranan yang dimainkan atau usaha ke apa benda sebagainya. Satu lagi adalah kepentingan. Kalau kita lihat soalan ni, mengapa, memanglah mengapa ni kalau untuk jawapan kita tahu ini adalah sebab ataupun ini juga akan membawa kepada apa? Kepada faktor. Kan, faktor sebab semangat nasionalisme ni perlu dipupuk. Mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk? Maka kita kata sebab dia, sebab kenapa dia perlu dipupuk. So dia akan bawa pada faktor jugalah. Kan, kalau kita kata okey, sebab apa untuk mengekalkan kedaulatan negara? Sebab apa untuk keamanan negara? Sebab apa untuk perpaduan? Kan, kalau katalah kamu tak faham kehendak soalan ni, kamu bergantung pada dua benda item ni kan. So kamu ambil kepada kepentingan. Cikgu nak tunjukkan dia punya relevan dia tu. Kan? Kamu ambil kepada kepentingan. Cuba kamu relate kepada jawapan. Bila kita cari kepentingan semangat nasionalisme. Apa kepentingan semangat nasionalisme? Maka kita akan dapat jawapan dekat sini di mana apa? Ia akan dapat mengekalkan kedaulatan. Ia akan menjamin keamanan kita. Ia akan menjamin perpaduan kita. Ia akan dapat mengelakkan pergaduhan, bentuk jati diri, akan menyebut sanggup berkorban, akan bawa pada kemajuan ekonomi ke apa. Jawapan ni pun kita boleh, kepentingan kita boleh jadikan juga sebagai jawapan kita. Betul tak? Sebab tu kalau dah confused dah soalan ni, dia tanya tentang apa. Kalau sebab, kita akan cari sebab. Sebab apa? Sebab semangat dia perlu dipupuk untuk kekalkan keamanan, untuk pastikan keamanan, itulah dia juga. Kan? Tapi kalau untuk kepentingan, apa kepentingan semangat nasionalisme ni? Untuk kekalkan kedaulatan, untuk keamanan, untuk perpaduan, untuk elak, inilah juga adalah jawapan dia. Jadi membawa maksud, kalau kamu keliru ke apa, kamu balik kepada konsep kepentingan ni, kamu ambil je kepentingan ni, kamu masukkan sebagai jawapan kamu. Kan? Tapi bila kamu nanti, kamu akan kata semangat, kalau kita nak tulis dalam jawapan kita, kita akan ambil daripada sini. Semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat di negara kita kerana apa? Kerana ia dapat mengekalkan kedaulatan negara, contohnya. So kamu dah dapatlah satu kat situ. Hal ini kerana ia akan dapat memastikan keamanan negara akan terpelihara. Malah perpaduan juga dapat dijamin, perpaduan antara kaum juga dapat dipupuk, contohnya. Dan selain itu, tu ada kita akan bagi lagi jawapan-jawapan kita yang berikutnya dengan kita menggunakan penanda wacana. Jadi mana-mana jawapan yang munasabah, termasuklah mana jawapan munasabah. Ingat kalau tak faham kehendak soalan, balik kepada yang cikgu ajar daripada first class, iaitu baliklah kepada sama ada soalan ni dia menjurus kepada langkah ke ataupun kepentingan. Okay, next. Seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin, bagaimana anda dapat memodenkan pentadbiran negara supaya seiring dengan abad ke-21? Ini dia nak apa? Okey, bagus. Kan, ramai bagi langkah, cara, kan, langkah betul.
Kan maksud kita bagaimana anda dapat memodernkan, maksudnya kita tahu, kamu faham. Dia nak cara, okey bagaimana kita nak memodernkan negara kita kalau kita sebagai pemimpin. Jadi kita ambil yang kita ni sebagai pemimpin. So apa langkah dia? Jadi kita kata lari menguasai pelbagai bidang, lahir tenaga pakar, buat inovasi, idea yang kreatif kan, elak rasuah korupsi, kurangkan kerenah birokrasi, amalkan amalan bersih, cekap amanah, sediakan pelbagai kemudahan. Contoh itu sebagai pemimpin. Mungkin soalan ditwist, sebagai seorang rakyat, apakah anda boleh lakukan untuk memastikan untuk memodernkan negara kita? Boleh juga. Sebagai seorang rakyat, apa perlu anda lakukan untuk memodernkan negara kita seiring dengan abad ke-21? Contoh, kalau kita sebagai rakyat pula, apa yang kita perlu buat? F1 kita boleh buat juga. Kita kalau pemerintah dia menggalakkan, kalau kita sebagai rakyat, kita akan kalau rakyat dia akan ambil adalah kita menguasai. Rakyat maksudnya kita akan menguasai lah. Maksudnya kat sini kita akan menguasai kemahiran dalam pelbagai bidang. Kita akan melahirkan ataupun kita akan menjadi tenaga pakar. Maksudnya kita, apa yang kita nak buat, kita akan cuba buat tenaga, kita akan buat pelbagai inovasi contohnya. Kita akan memberi idea-idea yang kreatif, yang ni menyusun pentadbiran, kita idea-idea kreatif dalam inovasi kita dan apa sebagainya kan. Kita akan elakkan rasuah dengan korupsi, ini pun kita boleh ambil sebagai jawapan kita kan. Kita mengamalkan amalan bersih, cekap dengan amanah, kita boleh ambil sebagai jawapan kita. Kita mesti menjaga kemudahan yang diberikan oleh kerajaan, boleh juga kat situ kan. Kita menguasai ilmu pengetahuan, boleh juga kat situ. Biasanya kalau soalan kebat mengenai langkah kan, cikgu ada berapa stok untuk stok kebat kalau berkaitan mengenai langkah. Satu adalah menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua, menguasai pelbagai menguasai ilmu pengetahuan, menguasai pelbagai kemahiran. Yang ketiga, menguasai sains dan teknologi. Dari sini, bila kita menguasai ilmu pengetahuan, apa akan berlaku? Kita akan melahirkan golongan cerdik pandai. So maksudnya kat sini akan melahir golongan intelektual yang lebih ramai. Kalau kita menguasai pelbagai kemahiran, maka kita akan melahirkan golongan pakar dalam bidang-bidang tertentu. Kalau kita menguasai sains dan teknologi, maka kita akan buat R&D. R&D ni adalah research and development. Maksudnya kita buat penyelidikan. Kan? Yang kedua adalah kita akan buat inovasi. Kan? So kalau ikut jawapan yang ada kat sini kan, kita ada ni 1, ini 2, ni 3, 4, 5, 6, 7. Dah ada 7 jawapan, stok jawapan. 7 stok jawapan yang dah ada. Kamu just top up lagi dengan mana-mana lagi jawapan. Contoh kalau cikgu bagi kat sini contoh cikgu bagi kat sini. Kalau katalah cikgu ambil jawapan kat sini, sebagai seorang pemimpin, bagaimana anda dapat memodernkan pentadbiran negara seiring dengan abad ke-21? So cikgu relate dengan jawapan cikgu, cikgu relate dengan jawapan yang cikgu bagi kat atas ni. Cara dia, kalau saya sebagai pemimpin, saya akan mestilah memastikan diri saya merupakan seorang yang yang berilmu. Maksudnya kita menguasai ilmu pengetahuan. Saya menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang yang saya ceburi. Itu satu. Kan? Saya juga akan sebagai pemimpin ni, saya juga akan menggalakkan supaya lebih ramai golongan intelektual dikeluarkan oleh universiti yang ada. Contohnya golongan intelektual. Dah masuklah golongan intelektual ni. Tambah lagi, saya juga akan menguasai, itulah kita kata menggalakkan penguasaan kemahiran tu yang ada dalam F1 tu kan. Itu adalah poin cikgu yang ketiga ni. Kan kita boleh ambil yang tu.
Kan? Dengan menguasai pelbagai kemahiran, maka akan dapat melahirkan lebih ramai golongan pakar ataupun golongan tenaga mahir. Pakar ni adalah tenaga mahir. So kita akan dapat lagi jawapan kita lagi, so kita relate lagi jawapan kita kat atas tu. Kemudian kita tambah lagi, malah saya akan memastikan supaya rakyat dapat menguasai sains dan teknologi. Jawapan saya yang kelima. Kan, dan saya juga akan menggalakkan untuk research and development, penyelidikan dan pembangunan ni diadakan diperbanyakkan di institusi-institusi tempatan contohnya. Selain itu, saya akan menggalakkan supaya adanya inovasi-inovasi dihasilkan oleh kita kata generasi muda ataupun golongan cerdik pandai pada masa ini. So cara tak langsung saya masukkan ke 7 jawapan ni, bermaksud saya dah ada 7 poin ataupun 7 markah. Kalau dia nak 8 markah, cari lagi lah satu. Apa ada satu lagi yang boleh kita cari? Contohnya, saya akan menyediakan pelbagai kemudahan ke apa. Ini hafal, ini kamu hafal. Hafal ke 7 stok jawapan ni. Kalau dia nak langkah. Kalau kata dah dalam pertanian, mungkin dia kata bagaimana kita nak menjadikan Malaysia ni, pertanian di Malaysia ni memajukan hasil pertanian di Malaysia. Bagaimana kita nak majukan? Jadi jawapan kita berdasarkan pada stok K4 cikgu ni kan. Jawapan kita apa ni? Saya akan menguasai bagaimana kita nak memajukan aktiviti pertanian negara kita kan. Saya akan menguasai ilmu pengetahuan berkaitan dengan pertanian, sektor pertanian. Saya akan melahirkan, kita akan memperbanyakkan kan, ataupun kita kata golongan intelektual yang terlibat dalam pertanian. So kita akan merujuk kepada aktiviti pertanian saja. Menguasai pelbagai kemahiran, melahirkan tenaga pakar, tenaga-tenaga mahir dalam pertanian, kuasai sains dan teknologi sama juga R&D, buat penyelidikan, inovasi. Bagilah contohnya sekarang pertanian guna drone ke apa, kan, untuk nak tabur baja lah apa benda sebagainya, untuk awasi makhluk perosak ke apa benda sebagainya. Jadi itu cara bagaimana stok kebat ni kita boleh pakai untuk banyak soalan yang berkaitan mengenai langkah. Cuma kita kena pandai sesuaikan dia. Ni 7 stok cikgu bagi kat kamu. 7 jawapan. Kalau nak 4 markah, kamu dah selamat. Kalau 8, carilah. Kalau soalan ditanya pun bagaimana kita nak menjaga kedaulatan negara kita. Ini juga, jawapan ni juga kita boleh ambil. Bagaimana kita nak jaga? Kita kuasailah ilmu, saya akan menguasai ilmu pengetahuan. Atau kita kata rakyat Malaysia perlulah menguasai ilmu pengetahuan. Rakyat Malaysia mestilah mempunyai ramai golongan intelektual. Mestilah menguasai pelbagai kemahiran. Mestilah mempunyai tenaga mahir yang ramai. Mestilah menguasai sains dan teknologi. Mesti buat penyelidikan. Mesti buat inovasi. Maksudnya macam tu. So dia boleh pakai untuk banyak soalan. Jadi cikgu nak 7 ni yang ada ni tolong kamu salin ke untuk kamu boleh guna dekat mana-mana jawapan kebat yang berkaitan mengenai langkah kan, ataupun cara. So kamu boleh sesuaikan dia. Bagaimana nak jaga keselamatan negara kita? Boleh juga masukkan sini. Kamu tambah yang ni semua kamu boleh masuk. Kamu tambah lagi mestilah memperkuatkan tentera ke apa, pertahanan ke apa benda lagi kan. Dah cukup dah 8 markah kat situ. Itu cara kalau kita nak kuasai dia. Untuk soalan berkaitan dengan langkah. Okay. So next kita pergi kepada, pada pendapat anda, mengapa gerakan nasionalisme di negara kita dipelopori oleh golongan intelektual? Kenapa oleh golongan intelektual? So kat sini kita akan lihatlah kenapa dipelopori oleh golongan intelektual. Okay, yang pertama kita akan lihat apa? Sebab kita kata golongan intelektual ni kalau ni dia bagi idea baru, sedari penindasan. Kalau kat sini dia kata pendidikan formal kan, dia dapat pendidikan dari dalam maupun luar negara, kemudian pemimpin persatuan, kemudian dia juga hasilkan karya dan dia juga mendapat kepercayaan daripada rakyat sebab dia ni golongan terpelajar, jadi orang mudah percaya dengan dia. Kan, ini kenapa kita kata golongan nasionalisme di negara kita ni dipelopori oleh golongan intelektual. Jadi ini antara stok-stok jawapan yang ada. Kan, okey, tu selesai untuk bab 2. Sekejap bateri cikgu pula nak kom. Sekejap.
Ada soalan nak tanya? Sebelum tu, dekat ruangan chat, kalau ada soalan, okey, cikgu tunggu soalan dulu. Ada soalan nak tanya untuk bab 2. Ada soalan nak tanya? Cikgu, mana nak dapat ya modul soalan ni? Okey, modul soalan ni sebenarnya cikgu dah share dalam grup pasak sejarah. Okey, kamu boleh ambil daripada grup pasak sejarah. Dalam grup panitia sejarah daerah Seremban pun, di kalangan guru-guru pun sebenarnya cikgu dah share. Ada pun, kawan cikgu pun dah share dalam grup tu. Jadi kamu boleh dapatkan, boleh tanya guru kamu, kalau kata kamu tak ada, tapi cikgu nasihatkan kamu masuk je dalam grup pasak sejarah tu. Sebab dalam grup pasak sejarah bahagian awal tu, dah ada cikgu masukkan 2 hari sebelum cikgu buat kelas yang pertama. Kamu boleh scroll balik ke atas. InsyaAllah kamu akan jumpa soalan ni. Ini kalau boleh cikgu nak kamu ada buku ni, senang. Sebab buku ni dia akan jadi panduan kat kita untuk kita nak kuasai nak kuasai tajuk kita yang ni. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi tak? Ada tak? Silap. Cikgu ingatkan hari ni boleh pergi kepada tajuk ni sebab bab 2 memang banyak. Ini sebenarnya cikgu lebih fokus kepada nasionalisme di negara kita. Bermaksud, di nasionalisme ada lagi tau. Nasionalisme yang cikgu kata tadi, macam kita ada revolusi, ada 3 revolusi tu, revolusi keagungan, revolusi Amerika dengan revolusi Perancis. So 3 revolusi tu. Lepas tu kita ada nasionalisme dekat Asia, kita ada nasionalisme dekat Asia Tenggara. Kan kalau kita lihat tadi kita hanya ambil tentang Thailand sahaja. Kita tak ambil pun dekat Asia Tenggara yang lain. Kita tak ambil pun, tak sentuh pun mengenai nasionalisme dekat Asia yang melibatkan China, Jepun, Turki Uthmaniyah, kan, ialah Turki Uthmaniyah lagi, yang melibatkan negara-negara kat luar sana, Jepun, kan, beberapa negara. So kamu tengok juga untuk itu, sebab untuk tu mungkin soalan untuk objektif pun dia akan tanya kita soalan-soalan daripada situ juga. So kamu tak boleh miss, kan. Sebab soalan ni memang banyak sikit. Bab 2 dengan bab 3 sebenarnya memang agak banyak, kan, agak banyak untuk kita kuasai. Sama juga untuk Jepun nanti. Jepun nanti kita akan tengok konflik dunia dan pendudukan Jepun ni. Tapi konflik dunia dengan pendudukan Jepun ni sebenarnya kita hanya fokus nanti kepada, banyak yang kita akan fokus nanti adalah pendudukan Jepun dekat negara kita. Dan konflik dunia nanti cikgu akan sentuh lah sedikit nanti. Untuk next class mungkin cikgu akan buat hari esok malam. Cikgu akan buat esok malam untuk kelas yang ketiga. Kita akan sentuh mengenai bab 3 ni. Okay. Untuk hari ni cikgu rasa sebab cikgu pun tahu kita dah sejam, lebih kurang dalam sejam 45 nak dekat 2 jam dah ni, sejam 50 minit dah ni. So cikgu tak nak kita teruskan sebab kalau kita teruskan nanti takut nanti banyak sangat kamu nak catch up. So selepas kelas ni apa yang perlu buat, contoh tadi faktor nationalism tadi. So kamu ingatlah 6 faktor nationalism tadi, ingat poin-poin yang berada di bawah dia apa. Contoh kalau cikgu, siapa nak cuba? Kat sini sebelum kita end kelas kan. Siapa nak cuba nak cerita dekat cikgu mengenai nasionalisme, kalau cikgu minta dia cerita mengenai faktor penulisan kreatif. Kamu hanya bagi simple lah. Contoh cikgu bagi Contoh cikgu bagi kalau kita sebut mengenai sistem pendidikan tadi. Kan? Dalam sistem pendidikan tadi, apa yang perlu ada di dalam sistem pendidikan. Contoh kalau cikgu ulang balik dalam sistem pendidikan kita ingat penubuhan madrasah tu satu. Kan? Bila penubuhan madrasah ni, madrasah apa? Madrasah al-atas contohnya. Kan? Lepas tu apa lagi dia tentang apa? Kalau kita nak cerita, meniupkan semangat baru kepada pelajar.
So markah kita yang ketiga. Kemudian apa lagi? Dia ada institusi apa? Dia ada MCKK ataupun MPSI ataupun SITC tu. Untuk apa? Dia melahirkan golongan pemimpin di kalangan rakyat. So kat sini cikgu bagi 5 poin. Maksudnya di bawah sistem pendidikan ni biasanya kalau ditanya pun dalam 4 poin je, 4 markah saja. So kita dapat 4 markah. So sekarang cikgu tanya kamu yang ada ni kan, siapa boleh bagi mengenai penulisan kreatif? Berdasarkan macam cerita macam poin je, ambil keluarkan poin je macam cikgu cerita tadi. Siapa yang boleh? Keluarkan. Cikgu nak cuba tu. Siapa nak cuba? Muhammad apa ni? Cikgu tak nampak penuh. Muhammad Azim cikgu. Muhammad Hazim. Okey, cuba Muhammad Azim. Daripada mana Azim? Hasil saya dari start cikgu. Dari start. Okey, cuba. Hasil kesusasteraan tokoh nasionalis melalui karya novel, cerpen atau puisi dengan mendedahkan penderitaan rakyat yang dijajah. Lagi? Itu je. Ingat yang tu je. Itu cikgu. Okey. So yang kamu cerita tadi hasil novel kan? Hasil novel. Yang kedua tadi kamu cerita tentang apa? Hasil novel, sorry. Hasil kesusasteraan yang mula kamu cerita kan? Lepas tu karya novel. Okey. Karya apa? Karya novel, cerpen, puisi. Okey, karya novel, cerpen, puisi. Lagi? Mendedahkan penderitaan rakyat yang dijajah. Penderitaan rakyat. Okey, lagi? Ada lagi tak? 3 je. 3 je. Okey. Cikgu bagi lagi, senang kita nak ingat. Kalau novel, kan? Novel apa yang kita senang nak ingat? Contoh novel. Novel Melo Kuala Lumpur. Melo Kuala Lumpur. Itu yang senang ingat, Melo Kuala Lumpur. Jadi daripada situ sebenarnya kamu dah cukup 4. Kenapa 4 ni? 4 ni kalau kata, okey cikgu tunjukkan satu kalau kata soalan, kan? Soalan dia naik dalam bentuk macam ni. Sekejap cikgu ruang tu cuma nak conteng sikit dekat sini saja. Okey, kita pergi kepada ni lah soalan yang tadilah. Senang. Okey, sekejap Kalau katalah soalan dia naik tentang, okey, cikgu nak tukar je bentuk soalan ni. Ini. Okey, kat sini. Okey. Katalah cikgu ambil soalan nombor 6 ni. Nombor 6 ni, cikgu tukar dia kepada 4 markah. Ini contoh cikgu tukar kepada 4 markah dan 4 markah. Ini sebenarnya katalah cikgu jadi ini adalah soalan esei untuk 8 markah. 4 markah. Dan kalau 4 markah macam ni, kita dah tahu soalan ni dia minta media cetak 4 markah, sistem pendidikan 4 markah. Bermaksud macam tadi, Azim bagi tadi 3 tadi bermaksud untuk cikgu tentang penulisan kreatif kan. Maksudnya kamu kalau penulisan kreatif yang ada kat sini bermaksud kamu dapat 3, kamu dah kurang 1 markah dah kat situ. Sebab tu cikgu minta supaya untuk kita nak ni untuk esei, make sure kamu mesti ada 4 poin yang kamu boleh ingat di bawah. Ingat poin tu dulu. Lepas tu nanti buatlah ayat berdasarkan poin yang ada tu. Yang buat ayat, mesti ayat yang lengkap. Satu lagi bentuk soalan, kan bentuk soalan bentuk macam ni tapi ada ruang kat bawah ni. Okey, dia akan ada bentuk macam ni. Dia buat dot, 2 dot. Katalah dia kata 1 sistem pendidikan, yang kedua adalah penulisan kreatif. Huraikan faktor nasionalisme berikut. Contoh berikut. Okey, 2. Dia terus ambil 8 markah. Dia letak kat sini 8 markah. Okey. Apa yang berlaku? Kalau soalan bentuk macam ni, kita kena set dalam kepala kita juga ini adalah 4 markah, sini adalah 4 markah. Walaupun dia tak ada tulis 4 markah ni. Dia tak ada tulis yang sini. Yang dia tulis macam ni je, lamsam 8 markah. Tapi bila kita marking nanti untuk cikgu nanti, dia akan letak kat sini yang ni dia nak 4 markah, yang ni dia nak 4 markah. Kalau kamu lebih jawab untuk pendidikan sampai 5 pendidikan macam cikgu bagi tadi, penulisan kreatif ni kamu bagi macam kawan kamu bagi tadi 3 markah kan. So berapa dia akan dapat? Cikgu nak tanya. Berapa markah dia akan dapat? 8.
kamu akan dapat 7. Kenapa? Sebab maksimum dia sini hanyalah 4 saja. 4 tak? Yang ni memang 3 lah, 4 tapi dia dapat 3. Jadi 4 campur 3 bermaksud dia hanya dapat 7 markah saja. Kalau soalan bentuk macam ni, dia buat 2 dot macam ni, dia bagi 8 markah macam ni. So kita bagilah jawapan kita. Jawapan kita kena set. Kalau soalan bentuk macam ni, kita kena set sebenarnya dia nak, yang ni dia nak sekurangnya 4, yang ni dia nak sekurangnya 4. Sebab tu tadi di dalam semua yang kita buat kat atas ni, perasan tak cikgu ambil, minimum cikgu ambil adalah 4 point yang berada di bawah dia, 4 huraian dia. Sebab apa? Sebab 4 huraian ni lah yang akan bantu kamu untuk nak dapat benda ni. Kalau kau bagi lebih tak apalah, tapi kalau bagi lebih itulah dia akan tengok maksimum dia 4, yang ni pun maksimum 4. Setakat sekarang lah kan, sejak tengok soalan berbentuk macam ni sekarang semuanya di dalam skema jawapan nanti, masa pemeriksa nak marking nanti, so dia akan letak kat situ 4 markah, 4 markah. Kat sini dia tak letak, dia lamsamkan je kan, tapi kat sini dia akan letak 4 markah, 4 markah. Tak tahulah kot zaman kamu ni sebab disebabkan oleh masalah COVID ke apa nanti diringankan, dia kata lamsam ke apa. Kamu bagi macam ni boleh dapat 8 markah, yang tu cikgu tak berani jamin lah. Tapi setakat sekarang, bila kita marking dia, ini yang berlaku. Sini 4, sini 4, so itulah yang akan dapat 8 markah. Kalau kamu buat macam yang ni, 5 macam cikgu bagi tadi 5, Hazim bagi tadi 3, so kamu, dia yang ni dia akan kira 4 je. Maksudnya kamu hanya dapat 7 markah, tak dapat full mark lagi. Jadi kalau nak buat, make sure bagi dia balance kan. Kalau kamu tahu yang ni betul-betul tahu, tak apa. Yang ni kalau tak tahu pun, paling-paling tak, cubalah jawab. Cubalah jawab, jangan tinggalkan kosong. Kamu rasa, oh tak apa, pendidikan dah bagi panjang lah ni, dah banyak lah ni, dah hafal banyak ni. Mesti dapat cover dia, jangan. Dan kalau yang ni 6 markah, maksudnya ni 3. Kamu pegang pada situ, kamu bahagi dia kepada 2. Kan? Jangan kita ingat yang ni dah kita dapat cover banyak, yang ni tak jawab pun tak apa. Ada setengah calon dia tak jawab langsung. Yang ni dia jawab yang ni je, jawapan yang atas tu panjang. Tapi samalah dia hanya dapat 4 saja. Sebab apa? Sebab jawapan yang selebihnya tak diambil kira. Jadi yang ni kena ingat ini dari segi teknik sikit lah. Kan dari segi teknikal. Kalau soalan bentuk macam ni. Dan soalan untuk faktor ni biasanya selalunya soalan bentuk macam ni banyak akan muncul. Soalan bentuk macam ni dan juga soalan yang berbentuk ni nombor 6 ni. Kan dia akan ada ni kalau untuk soalan soalan AC. Soalan AC akan muncul kat sini banyak. Kan kalau kat atas ni sebab banyak dia pergi kepada soalan struktur. Kalau soalan struktur memang dia nak ni je. Dan soalan ni juga kalau dalam soalan struktur, dia mungkin boleh tanya kamu faktor, dia akan jadi macam ni pula. Nombor, katalah nationalism ni dia mungkin naik dalam soalan struktur yang nombor 1. Nombor 1 struktur, dia tanya A, dia tanya mengenai, dia mungkin cerita sedikit dia faktor nationalism apa benda sebagainya. So dia nak kamu huraikan mengenai 1, dia akan bagi 1 dia mungkin ambil peranan agama contoh. Peranan agama dia nak 2 markah kat sini. Dia bagilah 1 garis panjang 2 markah kat sini. 2, masih lagi soalan A dia mungkin minta katalah golongan intelektual. Kan? Dia bagi macam ni 2 markah. Dan 3, dia mungkin tanya pula pengaruh luar contoh. Pengaruh luar dan serantau 2 markah juga. Kalau campur ni 2, 4, 6. Datang ke soalan B, baru dia akan tanya tentang soalan kebat untuk 4 markah. Jadi kalau 2, 4, 6 campur 4 jadi 10 markah kat situ. So kalau 2, 2 ini dia mungkin tanya dalam soalan struktur. Kan? Soalan struktur untuk faktor ni dia mungkin ambil 2, dia akan ambil 2 untuk 3 faktor. Dia boleh tanya kita macam tu. Kan? Dan soalan ni pun sekarang ni dah mula popular ditanya di dalam soalan SPM. Kan? Soalan bentuk. Jadi hanya 2 je, A dengan B je. Tapi A dia tu dia ada pecahannya 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman yang dia melibatkan 6 markah. 2. 6 markah. So kalau katalah kamu tak tahu langsung tentang faktor nationalism ni, memang kamu tak akan jawab 6 markah kamu tu memang kamu akan ni.
kamu akan susah nak jawab. Susah nak dapat skor, nak dapat markah lah. Paling-paling tak soalan keempat je yang mungkin akan tolong kamu balik pun kat sini. So hati-hati kalau soalan berbentuk macam ni. Biasanya dia akan tanya tentang tu lah, tentang faktor macam ni lah. Dia akan tanya. Tapi soalan mana tak tahulah dia akan tanya. Okey, kat sini contoh macam Melayu Union ke apa kan. Faktor dalam Melayu Union, cadangan Raja Melayu. Mungkin dia tanya 3 markah, mungkin tanya 2 je. Cadangan Raja Melayu dengan penentangan orang Melayu. 3 markah, 3 markah. Maksud kamu kena hurai lah penentangan orang Melayu apa. Itu tak apa. Itu Melayu ni nanti, itu kita akan masuk, itu Persekutuan Tanah Melayu nanti. Nanti kita akan masuk lah untuk tajuk Persekutuan Tanah Melayu. So, cikgu berhenti dahulu kelas kita pada hari ni kat sini, insyaAllah. Cikgu akan buat kelas dengan kamu, cikgu akan sambung kelas dengan kamu sebelah malam. InsyaAllah semalam malam kita akan berjumpa lagi. Kita akan lihat pula kepada tajuk daripada tingkatan bab 3 pula. Kan, kalau cikgu nak go through dulu setiap bab, lepas tu pula insyaAllah kita ada lagi ikut perkiraan cikgu lah. Kalau kita buat 3 ataupun 2 kali, kalau kamu ikut je kelas cikgu ni, insyaAllah kamu akan memberi persediaan kepada kamu juga untuk kamu nak jawab. Kan, tapi itulah kalau boleh buku ni ke apa kamu cuba ni lah, cuba dapatkan supaya senang. Bila ada kelas dengan cikgu, kamu pun dah ada buku ni, kamu boleh conteng di buku ni juga. Kan, okey, jadi itu je daripada cikgu. Kalau tak ada apa-apa lagi, so kita jumpa lagi pada next kelas kita. Okey, terima kasih semua atas kehadiran pada hari ini. Okey, terima kasih semua.